Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Wasil Al-Ahdab dari Ma'rur bin Suwaid. Beliau berkata, pernah saya bertemu Abu Dzar di Rabadah. Beliau seperti hambanya juga memakai pakaian lengkap. Maka saya bertanya beliau, mengapa begitu? Abu Dzar berkata, aku pernah memaki seseorang. Aku aibkannya dengan mengatai ibunya. Terus Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, adakah engkau mencelanya dengan menyebut keburukan ibunya? Sesungguhnya padamu masih ada lagi semangat jahiliyah. Hamba-hamba kamu itu adalah saudara kamu. Allah telah meletakkan mereka di bawah tanganmu. Sesiapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, hendaklah dia memberi makan kepadanya daripada makanannya sendiri, dan hendaklah dia memakaikan kepadanya apa-apa yang dipakainya sendiri. Janganlah engkau bebani mereka dengan sesuatu yang tidak mampu mereka pikul. Jika kamu mahu juga membebankan mereka, maka bantulah mereka. Hadis ini adalah hadis yang kedua di bawah bab al-ma'asi min amril jahiliyah wa la yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirk. Di bawah tajuk tu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyah. Di bawah tajuk tu. Yakni maksiat adalah sebahagian daripada cara hidup jahiliyah. Namun seseorang tidak boleh dikafirkan dengan semata-mata melakukannya, kecuali dengan melakukan syirik. Ini termasuk di bawah tajuk tu lagi. Di mana Imam Bukhari nak cerita di sini, nak cerita di sini beberapa perkara lah yang utamanya, yang sebelum ni kita sudah banyak kali dah sebut. Maksud Imam Bukhari itu iaitu untuk menolak fahaman Murji'ah, dan di samping itu menolak fahaman-fahaman golongan lain yang juga menyeleweng, tak betul. Golongan Murji'ah mengatakan kalau seseorang itu sudah Islam, dia tak apa dah, tak buat apa pun ibadat ataupun ketaatan. Kalau dia buat jahat pun tidak ada apa-apa kesan dah kepada imannya, dia akan masuk syurga terus. Itu mengikut pendapat Murji'ah. Itulah perkara asas lah dalam fahaman mereka. Imam Bukhari nak cerita di sini, kalau betul lah lagu tu, bapa Nabi SAW cela Abu Dzar ni kerana dia hanya kata setara tu je. Kalau lah perbuatan yang keji itu, maksiat itu, apa yang dikira sebagai kesalahan di sisi agama itu tidak ada kesannya, apa maknanya Nabi SAW cela Abu Dzar sampai begitu? Siapa kata begitu, innaka mru'un fika jahiliyah, engkau adalah seorang yang masih ada lagi saki-baki jahiliyah. Maknanya perkara yang buruk itu ada kesannya kepada kehidupan beragama seseorang itu. Bukan dia tak ada kesan, seperti kata Murji'ah. Satu pihak. Di satu pihak serentak dengan itu, Imam Bukhari juga nak menolak pemahaman satu golongan lagi yang melampau, terlajak puk sebelah lagi pula tu, iaitu puak-puak Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar, dia keluar daripada agama, tidak Islam lagi. Orang ni tidak Islam lagi. Kalau tidak Islam, Imam Bukhari nak cerita sini secara ringkasnya. Maksud dia tu, bapa Nabi SAW setelah kata jahiliyah ni zaman kafir lah, cara kafir lah. Kalau lah jadi kafir sungguh, bapa Nabi SAW tak suruh dia mengucap, tak suruh dia bersyahadah semula. Bahkan dia kata gitu. Hak lain-lain dia buat, tapi suruh mengucap tu tidak. Menunjukkan adanya pekerti-pekerti jahiliyah pada seseorang itu, perangai-perangai jahiliyah pada seseorang itu tidak menjadikan dia betul-betul jahiliyah, yang ini dengan arti kafir. Tidak, tak mesti. Tak mestilah. Kalau selagi dia tidak ada i'tiqad lah, kalau tidak syirik. Cuma perbuatan itu, maksiat itu adalah satu kesalahan, memang salah. Jadi kedua-dua golongan itu tertolak dengan hadis ini. Menunjukkan bahawa golongan ahli sunnah ni, dia pegangan
utama merekanya selepas Al-Quran ialah hadis. Hadis ini menjadi panduan. Kita tengok hadis macam mana, barulah kita boleh tahu macam mana akidahnya yang betul. Kalau kita nak dakwa saja betul, boleh dakwa belaka. Kena tengok Quran dengan hadis itu sesuai ke tidak. Di sini nampaknya kedua-dua fahaman itu tak sesuai dengan hadis. Itu maksud Imam Bukhari. Baiklah, sebelum kita pergi kepada isi dia yang lain, kita tengok dulu berkenalan dengan perawi-perawi dia. Perawi-perawi hadis ini. Sulaiman bin Harb qala hadatsana Syu'bah an Wasil al-Ahdab an Ma'rur. Jadi sebenarnya perawi-perawi dalam Bukhari ini tidak perlu dibahas banyak. Sebab apa? Boleh dikatakan mereka ni orang-orang yang sudah bersih dah, tak ada masalah. Dengan sebab itu kita tak ada dapati banyak lah. Ada juga, bukan tidak, tak ada langsung, ada juga, tapi tidak banyak perlu dibahas lah tentang perawi-perawi dia. Sekadar berkenalan lah, sekadar berkenalan. Di sini kita berjumpa dengan perawi baru, Ma'rur bin Suwaid. Dia berkata, saya telah bertemu Abu Dzar. Ma'rur ni siapa? Ma'rur ialah Abu Umayyah Ma'rur bin Suwaid al-Asadi al-Kufi. Dia dianggap dari kalangan tabi'in yang thiqah, boleh dipercayai, dipercayai dalam hadis. Dia ni meriwayatkan daripada Khuraim bin Fatik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Al-Khattab, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anhu. Dia ada riwayat daripada orang ni. Maknanya dia ni tabi'in, termasuk dalam tabi'in. Itulah orang-orang sahabat-sahabat yang dia terima daripada mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripadanya pula Imam A'mash, Asim bin Bahdalah, Wasil Al-Ahdab, Mughirah bin Abdullah Yashkuri dan lain-lain meriwayatkan hadis. Bawa dia, anak buah dia. Ni rekah ni. Kalau kita tengok kitab-kitab rijal, besar-besar tu, panjang lagi lah. Boleh dikatakan orang tak boleh tipu. Orang tak boleh tipu. Kita boleh balik tengok. Kalau kata ni anak murid dia, dia akan sebut semua senara anak murid, tak ada tinggal. Cuma sini rekah lah, rekah. Bukan seramai ni je anak murid dia, ramai lagi beribu-ribu. Jadi beribu-ribu tu perawi tu kita boleh tengok orang ni ada riwayat ke tidak. Kalau ada dalam mana, dalam kitab mana, dia sebut semua, boleh tahu. Abu Hatim mengatakan bahawa saya pernah melihat dia ketika berumur 120 tahun. Ma'rur bin Suwaid ini 120 tahun umur dia. Tetapi ketika tu rambut dia dan janggut dia hitam lagi. Benda-benda gini yang kita sebut ni perlu untuk kita buat kajian, terutama orang-orang bahagian kesihatan. Apa orang dulu ni umur panjang-panjang, sihat apa? Mungkin kita boleh buat kajian lah pula, perbandingan, dan untuk jadi panduan pula. Apa sebab? Boleh dicarilah, tengoklah cara hidup dia lagu mana. Jadi kalau dalam kitab-kitab rijal tu dia sebut banyaklah benda-benda laginya tentang dia tu. Dia wafat pada ketika berumur 120 tahun tu lah. Dalam Sunan Sittah ni, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, apa semua, ada belaka dia ni. Perawi utama lah dalam kitab-kitab hadis ni. Dia berkata, saya telah bertemu dengan Abu Dzar. Siapa Abu Dzar? Itu sahabat Nabi SAW yang terkenal. Kemudian ulama-ulama berselisih pendapat tentang nama dia. Abu Dzar itu kunyah orang panggil. Di masa Arab ni dia kadang-kadang sebut, dia pakai kunyah. Kunyah tu Abu, Ibnu, begitu-begitu. Dia bukan nama sebenar. Nama sebenarnya kadang-kadang tidak berapa dikenali. Hak lebih dikenali dia tu dengan kunyah dia. Ini dalam masyarakat dia, penggunaan dia gitu. Mengikut pendapat yang asah, yang lebih sahih, ialah namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah.
Itu nama dia, Jundub. Abu Dzar Al-Ghifari. Itu yang lebih masyhur. Adapun Jundub tu jarang orang yang tahu. Orang yang nombor 4 memeluk agama Islam. Itu sejarahnya. Nombor 4, jatuh nombor 4 dia ni, memeluk agama Islam. Dia sendiri berkata, ana rabi'ul Islam. Aku adalah orang yang keempat memeluk agama Islam. Dia ni. Mengikut satu pendapat yang lain, yang kelima adalah perbezaan sikit-sikit. Yang kelima, dia pergi memeluk agama Islam. Dalam Bukhari pun kita akan jumpa akan datang macam mana cara nak pergi. Pun dahsyat lah, memang teruk lah nak pergi. Itu pun dengan isyarat-isyarat, senyap-senyap pergi. Pada masa tu Islam ni orang memang benci, tak suka. Dia nak pergi cari Islam tu, hatta adik-beradik dia. Ni dalam Bukhari akan datang pun kita akan jumpa. Dia tak puas hati. Lepas pada tu nak tahu tentang Nabi akhir zaman ni lah. Lepas tu dia pergi sendiri, pergi jumpa berapa hari, duduk dekat Kaabah. Akhir sekali jumpa dengan Sayyidina Ali, tanya. Lepas tu Sayyidina Ali kata pakai isyarat lah. Ikut dia. Tak kecek. Kalau kecek orang akan syok macam-macam pula. Pakai gitu. Kalau aku berhenti tu jalan ada orang lah tu, aku buat apa-apa, aku berhenti lah. Buat lelak, buat apa-apa lah. Begitulah sampai akhirnya masuk ke dalam rumah. Di satu tempat tu jumpa dengan Nabi SAW. Di situ dia memeluk agama Islam. Itu ceritanya. Lepas tu dia minta izin dengan Nabi SAW untuk kembali ke tempat dia lah, dan untuk berdakwah di sana. Setelah sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah, dia juga berhijrah ke Madinah, dan termasuk dalam Qadimul Islam. Qadimul Islam, orang yang awal lah memeluk agama Islam. Tetapi oleh kerana dia berhijrah, hijrah dia tu lewat sikit berbanding orang lain. Sebab tu dia tak ada ikut serta di dalam peperangan Badar dan Uhud. Tak ada. Maknanya tahun yang ketiga tu tak lagi. Kelebihan dia sangat banyak, keutamaan dia ada manaqib. Orang panggil dalam kitab-kitab hadis ni ada bab manaqib. Dalam bab manaqib tu makna keutamaan seseorang yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis dia ada bab suku. Abu Dzar ni pun ada juga bab khusus untuk dia. Setara tu lah orangnya. Dan di antara hak Nabi SAW kata berkenaan dengan dia ialah ma adhallatil ghadra wala aqallatil ghabra asdaq min Abi Dzar. Tidak ada di bawah rukuk langit, tidak ada orang yang dinaungi oleh rukuk biru. Itu khadra. Hijau. Wala aqallatil ghabra, dan tidak ada yang dipikul oleh ghabra ni, tanah berdebu lah, kelabu, maksudnya bumi. Tidak ada di bawah rukuk langit lah, kita kata. Tidak ada di atas muka bumi ni orang yang lebih benar daripada Abu Dzar. Seperti itu. Mana dia apa-apa dia kata tu kan, direct. Dia tak takut, tak gapo, tak kira. Dia faham gitu dia buat. Dia bukan sekadar buat kata saja, dia buat. Gitu. Ini kelebihan dia. Buraidah radhiyallahu anhu, sahabat ni, ada sebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku disuruh mengasihi 4 orang dari kalangan sahabatku, dan Allah menceritakan kepadaku bahawa dia kasih kepada mereka. Buraidah bertanya, wahai Rasulullah, siapa? Nabi SAW menjawab, Ali, Abu Dzar, Salman dan Miqdad. Ini 4 orang sahabat. Ni dalam kitab kita ahli sunnah pun ada banyak. Jadi orang-orang Syiah dia utama benar hak ni. Bukan hak lain tu sampai tidak Islam lah. Hak ni yang Islam. Kita tidak gitu. Islam belaka, molek belaka. Sahabat-sahabat ni kita terimalah. Nabi SAW kata tentang kelebihan mereka tu, ya kita terima, kita junjung, terima. Memang begitulah. Sahabat-sahabat ni adalah orang-orang yang baik. Sayyidina Ali pernah berkata,
Ini semua apa yang disebut ni berdasarkan kitab ni ada rujukan belakang ni, ada rujukan. Saat ni sebut dalam Musnad Ahmad misalnya, cuma kita tak sebutlah. Tak sebut nama mereka kan. Sayyidina Ali berkata, Abu Dzar wi'a'un muli'a ilman. Abu Dzar ni seolah-olah satu bekas yang penuh dengan ilmu. Kalau nak kata bekas penuh dengan ilmu. Abu Dzar. Abu Dawud rahmatullahi alaih berkata, dia ni menyamai Ibnu Mas'ud dalam ilmunya. Ibnu Mas'ud yang alim besar lah kalau di kalangan sahabat. Jadi dari segi ilmu pun tak kalah dia. Cuma dia tidak khusus bahagian mengajar ni, tidak. Tapi dari segi pengetahuan dia memang tinggi. Dia tidak khusus bahagian mengajar. Ibnu Mas'ud tu memang mengajar. Sayyidina Umar hantar dia ke sana kemari untuk mengajar orang. Hadis dia semua sekali mengikut catatan ulama-ulama hadisnya 281 hadis ada diriwayatkan daripada dia, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim sama-sama ada. Hadis dia tu dalam Bukhari Muslim ialah 12 hadis. Dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada 12 hadis daripada 281 tu. Lepas tu hak Imam Bukhari saja ada, dalam Muslim tak ada, 2 hadis dia. Hak dalam Muslim saja ada, dalam Bukhari tak ada, 19 hadis. Ada hak muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim sama-sama mengeluarkannya, mengemukakannya. Ada hak dalam Bukhari saja, dalam Muslim tak ada. Hak lagu tu 2. Hak dalam Muslim saja, dalam Bukhari tak ada, lagu tu 19 hadis dia. Dia ni lebih terkenal sebagai seorang yang zahid, seorang yang warak, zahid. Bukan sekadar warak. Warak ni kalau mengikut istilahnya, orang yang jaga halal haram tu warak dah lah. Kitab warak, wari' hak sebenarnya kalau mengikut Arab dia nya wari'. Tapi kita sebut warak lah. Tak apalah, itu dari segi bahasa saja. Maknanya orang yang menjaga halal haram itu warak dah. Zahid ni tidak. Bukan setakat jaga hak halal haram tu, hak mana-mana yang harus dia tinggalkan. Lebih mengutamakan orang lain untuk hak harus itu, dan dia hidup sekadar mencukupi saja. Lagu tu bukan makna dia kedekut, tak. Bukan makna dia kedekut. Hak lebih daripada keperluan dia tu dia bagi kepada orang lain. Lepas tu dia hidup dalam keadaan serba kekurangan lah. Sekadar cukup untuk makan minum gitu. Itu zahid. Cukup tinggilah mana kedudukan dia dalam kezuhudan itu, dan dalam kesucian dirinya, jaga diri dia daripada benda-benda yang kecil-kecil pun dia jaga, usahakan benda besar-besar. Dalam kebenaran ilmu dan amalnya memang tergabung pada dia belaka lah. Dalam menegakkan kebenaran, dia tak kira siapa nak celah, siapa nak kata, dia tak cara. Hak dia faham, hak dia tahu lagu tu, dia akan rayak secara terbuka. Gitu. Dia ni kalau ada harta pun dia bagi infak, banyak infak. Dia tidak suka himpunkan harta. Kalau ada, bagilah. Hanya sekadar untuk cukup hari ni. Itu pahaman dia tu. Sekadar cukup hari ni, esok kira esok. Pakaian kau, makanan kau, gapo kau, lagu tu. Dia kalau jumpa dengan orang kaya, nampak kaya, tak ada bertampung baju, dia kata selalu, akak tukar dia kata selalu, 1 dirham bermakna 1 selaran api neraka. 2 dirham bermakna 2 selaran api neraka. Selalu. Dia kata selalu, dia tak cara. Dia jenis itu sangat ni. Mula-mula duduk di Madinah, lepas tu pergi ke Syam. Daripada sana kembali semula ke Madinah. Kemudian dengan nasihat Sayyidina Uthman, dia pergi ke Rabazah. Dengan nasihat Sayyidina Uthman, dia pergi ke Rabazah. Dan Nabi SAW pun ada mengisyaratkan bahawa dia akan pergi ke sana. Dalam hadis dia ada isyarat. Akhir sekali Nabi SAW sudah ada sebutkan dia akan seorang
duduk seorang dan akan mati dalam keadaan tidak dalam masyarakat ramai lah. Seorang juga. Dengan bini dia terpaksa kena pergi cari orang, tak ada orang situ. Pasal apa? Pasal pahaman dia. Pahaman dia tu memang keras sangat. Tak sesuai lah dengan orang ramai. Tak sesuai dengan orang ramai. Jadi dia pergi kata gitu. Ketika tu orang Islam ni cukup maju, cukup mewah dari segi kekayaannya zaman Sayyidina Uthman. Kemuncaknya lah zaman Sayyidina Uthman. Islam ni wilayahnya pun cukup luasnya. Lepas tu harta ghanimah, harta cukai daripada segenap negeri tu sampai ke Madinah. Jadi kaya, senang, lenang sahabat-sahabat ni. Hak duduk di Syria, di mana-mana pun senang berlaku sahabat-sahabat ni. Dianya tak silap lagu tu. Dia tak silap lagu tu. Dia kira kans. Kalau sipai sikit ya, untuk esok lusa ni, kans. Hak tu mana neraka bagi dia. Tak boleh sipai. Jadi sehingga apabila dia pergi ke Syria, Syam tu, jadi masalah kepada orang ramai sana. Tak sesuai fahaman lagu tu dengan orang ramai. Dia nak untuk individu tu, untuk peribadi dia tu, tak kisah. Tapi masalahnya dia kecek. Dia royak ke orang tu. Jadi sehingga menimbulkan salah faham kepada setengah-setengah orang. Jadi macam mana sahabat-sahabat tu sendiri, kekayaannya bukan main banyak. Lepas tu mewahnya hidup pun mewah, pakaian pun comel-comel. Lagu mana? Jadi sehingga Sayyidina Muawiyah sakit kepala lah orang kata dengan dia ni, terpaksa mengadu hal kepada Sayyidina Uthman. Dia ni Muawiyah ni adalah gubernur bagi pihak Sayyidina Uthman di sana. Dia hantar surat, hantar utusan royak kepada Sayyidina Uthman ni, lagu mana ni lagu ni. Itulah Sayyidina Uthman panggil balik. Dia kalau apa ni Muawiyah ke siapa dia tak dia tak heran lah kata lah. Tapi kalau Sayyidina Uthman dia tunduk lah. Sayyidina Uthman tu dia tunduk. Dia kata usahakan dia kalau ustu'mila alaikum abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah la sami'tu wa ata'tu. Mana kalau dilantik hamba Habsyi yang kepala dia sebuah wazabik pun jadi sebagai khalifah, aku akan dengar dan aku akan patuh, kata dia. Ni khalifah kata lagu ni. Tak usah kecek lah. Kalau nak duduk dalam orang ramai, tak usah kecek. Kalau nak kecek, dia tak boleh, dia nak oyak. Hak dia faham. Kalau mu tak boleh lagu tu, pergi duduk di tempat yang tak ada orang. Sebab apa? Tempat tak ada orang ataupun di kawasan pedalaman tu, orang-orang pun susah-susah kebanyakannya, tidaklah senang. Jadi tak timbul masalah. Dia pun tak ada nak macam mengganggu lah. Sebenarnya kalau nak kira untuk umum ni, di sini kita nak nampak pembahagian dari segi fahaman sahabat ni. Hak kebanyakannya dia faham masalah dunia, masalah masyarakat ni. Dan terima kalau kita bagi zakat, bagi dah hak wajib, itu tidak termasuk dalam alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Tak termasuk dalam tu. Tak termasuk dalam orang yang simpan emas perak dan tidak belanjakan di jalan Allah. Beri berita gembira kepada mereka akan mendapat azab yang pedih tu. Tak termasuk dalam tu. Abu Zar baca ayat tu, bukan berkenaan dengan hak wajib-wajib ni, hak lebih daripada keperluan. Dia kata termasuk dalam kan. Mengikut pendapat dia. Dia faham gitu, dia kata lagu tu. Orang lain tak serupa, dia tak cara. Dia faham lagu tu. Jadi untuk duduk dalam masyarakat tidak sesuai. Tidak sesuai. Sebab tu tidak diberi jawatan apa kepada dia, tak ada. Dia orang zahid. Kalau cara ikut cara dia, boleh jadi dia buat cara dia ni, boleh jadi ada kebaikannya juga, tapi tidak sesuai untuk lebih ramai orang, majoriti masyarakat. Jadi mengikut kebanyakan sahabatnya, kalau bagi dah hak wajib atas seseorang tu, zakat ke apa-apalah kita kata hak wajib tu, maka tidak termasuk lagi dalam menyimpan, melonggok harta benda yang diancam dengan neraka dalam Quran. Itu tak termasuk. Walaupun kita ada harta penuh rumah, penuh rumah ni, tak apa dalam Islam, asalkan jaga hak-hak dia. Mana hak wajib tu kena bagi, jagalah hak-hak. Jadi pergi ke Rabazah. Dalam cerita sejarah banyak dalam benda hak tak betulnya.
Dikatakan macam-macam lah. Sayyidina Osman ni pukul Abu Dhar lah, siapa patuh belakang, macam-macam lah sebut. Lepas tu sahabat-sahabat hina dia lah. Sebenarnya tak ada. Semua tu tak ada. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, kita akan jumpa dalam Bukhari ni, lagu mana saranan Sayyidina Uthman ni cukup molek, bincang cara molek. Dan dia sendiri dengan persetujuan dia pergi bukan halau. Dalam kitab sejarah kata halau dia. Tak boleh duduk dalam masyarakat, tak boleh duduk di Madinah. Bukan. Dengan persetujuan dia. Dia pun fikir, ya lah juga kalau dia duduk di tengah orang ramai, dia tak boleh dia. Dia tak boleh dia akan royak. Hak mana dia faham lah cara dia. Jadi ada juga kadang-kadang dalam masyarakat ni lagu tu orangnya dia pasal direct dia sebut cara lagu mana. Sebenarnya cara lagu tu kurang sesuai. Mungkin ada baiknya, ada setengah-setengah orang lagu tu. Mungkin ada baik sebab kadang-kadang orang ni kalau tidak terang lagu tu dia tak jejak. Ada juga orang tu. Tetapi untuk kebanyakan rasanya tak perlu gitu. Tidak perlu. Jadi dengan persetujuan dia, dan Rabazah ni bukanlah jauh sangat daripada Madinahnya, dalam 5 batu ya daripada Madinah. Tapi kawasan tu mula-mula tu tak ada orang. Lepas pada tu kau ramai, ada tak ramai lah. Lepas pada tu kau ramai, ada masjid ke apa. Orang kata hatta pergi ke Rabazah tu pada pasir, tak ada ke satu. Tak betul tu cerita tu. Bahkan dalam tarikh Ibn Khaldun ke apa dia sebut tempat tu tempat yang cuma bukan bandar besar seperti Madinah lah. Perkampungan yang tidak besar. Tapi ada masjid, ada apa situ. Bukan kata halang pergi duduk. Tak gitu. Cuma Nabi SAW kata dia mati seorang, memang lah. Mati seorang sungguh. Tidak semesti tempat ramai pun tidak boleh mati seorang. Mati seorang tu mati dia seorang lah. Orang lain tak ada ikut. Gitu. Ada pun kalau duduk di tengah-tengah orang ramai ni, kadang-kadang dekat mati tu sekeliling anak orang. Ada juga orang lagu tu. Hak ni Nabi sebut ni, dia mati seorang diri. Memang. Itu cerita Abu Dhar. Dan Abu Dhar ni semasa dia jahiliah dulu, dia ni termasuk dalam kalangan perampok dia ni. Dia salah seorang perampok. Penyamun dia ni. Dia tegak dia. Dia perampok. Penyamun. Dan apabila dia masuk Islam, memang hebat lah. Dia jenis tak takut ke orang lah. Tak takut mati. Apa ni? Abu Dhar. Dan apabila dia masuk Islam, kita tengok dalam hadis ni memang cukup lah betapa berubah dia tu. Berubah tu jauh lah. Jauh. Soal dia tu ada buat salah seperti orang-orang lain juga, moga dia tidak masuk. Itu soal lain. Tetapi apabila dia tahu, maka tindakan dia tu macam mana. Kita perhati dalam riwayat ini, tapi ini riwayat yang ringkas. Riwayat yang lebih panjang lagi ada sebut, iaitu bila dia kata gitu kepada dia cela orang tu dengan menyebut keburukan ibunya. Tadi kan kita baca, a'ayyartahu bi ummi, adakah engkau mencelanya dengan mengatai ibunya, dengan kata huduh kepada mak dia. Dia kata huduh tu setara mana? Dalam riwayat yang lain dia sebut begini, ya benas sauda, wahai anak si hitam. Itu mana sauda tu mana perempuan hitam. Mak dia tu hitam. Sebab apa? Sebab dia orang daripada Habsyah. Itu piala ni itulah Habsyah. Jadi orang Habsyah ni memang dia hitam lah. Siapa dia? Orang tu mengikut kebanyakan ulamanya, dia mengatakan Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi dia kata setara tu pun Nabi SAW sudah kata, innaka mru'un fi kajahiliyah. Engkau ni seorang yang masih ada lagi sakit baki jahiliyah. Bila dia kata Nabi SAW kata gitu, dalam riwayat yang lain disebut, adakah dalam riwayat Muslim misalnya, adakah pada umur setara ni aku masih lagi setara ni? Dia kata, Nabi SAW kata memang. Ya. Adakah setara ni patut aku, umur setara ni duduk tahap ni patut kah? Ni dia sedih lah. Nabi SAW kata memang. Kalau lagu tu gitulah. Dia pun rebah. Rebah. Dia merebahkan diri dia atas tanah. Rapak ni muka tanah.
Dia kata dia tak akan bangun kalau selagi Bilal ni tidak jerit muka dia dengan tapak kaki dia. Dia tak akan bangun. Duduk situ lah. Bilal tak seh. Mula-mula tak seh. Tak seh pijak. Tidak kata pijak selalu. Bukan Nabi SAW ada. Nabi kata tak. Dia kata dia tak akan bangun. Nabi SAW kata pijak lah. Bilal pun pijak. Pijak muka. Baru dia bangun. Lepas pada tunya kesannya dengan hamba-hamba abdi ni lagu mana? Supaya kita tengok dalam riwayat. Ini kesannya. Itu ya peristiwa. Itu beza sahabat ni. Memanglah ada dalam setengah-setengah orang ni dia tidak faham. Dia kata tengok sahabat ni biadab. Cuba kita tengok dalam Quran. Maknanya bila Tuhan larang tu makna sahabat ada buat lagu tu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'd. Jangan angkat suara kamu di hadapan Nabi. Jangan derah suara kamu di hadapan Nabi. Takut-takut hilang sia-sia amalan kamu dalam keadaan kamu tak sedar. Dalam ayat tu mana disebutkan di satu peringkat dulu ada, bukan semua, ada sahabat-sahabat ni panggil derah lah. Lepas tu panggil pula dengan cara kasar lah. Panggil nama saja ke misalnya. Tidak kata ya Rasulullah Muhammad, ibu buat sekolah biasa gitu. Misalnya kita kata dia panggil lagu tu. Sebab apa? Sebab orang-orang yang boleh ke Nabi ni lah, untuk bina Islam, bina generasi tu memang teruk. Sebab itulah dalam Quran sebutkan al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallah. Puak-puak Arab ni, Arab terutamanya hak ulu tu kata, hak darat tu paling kuat kufur dan nifaq, dan paling munasabah kalau tak tahu peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Tapi setara tu pun mereka ni apabila dapat Islam berubah. Tengoklah hak tadi. Memanglah betul dalam ayat tu tegur jangan kamu angkat. Tapi selepas pada tu kita tengok apa kesannya. Sahabat-sahabat ni kalau pergi rumah Nabi dia nak ketuk, bukan panggil aku tu, ketuk dengan ujung jari api itu. Itu kesannya. Itu kesan tu yang kita kena tengoknya. Daripada orang sekarang mana? Barulah kita boleh tengok kejayaan tu. Barulah nampak betapa besarnya kejayaan Nabi SAW dalam pendidikannya. Kalau tidak nampak. Bisa tu. Kalau penyakit tu tidak berat lah. Udah berdemai gitu ya. Doktor biasa pun boleh kita kata. Ni penyakit berat. Hak berat tu pun boleh siap. Kalau nak kira tak siap. Kalau dengan hak biasa-biasa ni tak siap. Kalau setara tu boleh siap. Menunjukkan dia hebat lah. Itu tujuannya. Orang yang tidak faham ni macam golongan Syiah, dia kata tengok, ini menunjukkan sahabat ni teruk peribadi dia. Tengok biadab. Dia buat kesimpulan lagi. Padahal itu dalam proses pembinaan peribadi generasi itu macam-macam lah ada. Kita kena tengok hasil dia. Kalau lah boleh ke Nabi tu orang sudah siap dah, apa kelebihannya? Di mana hebatnya sebagai pendidik? Di mana hebatnya sebagai pembina tamadun? Ini daripada orang rendah boleh sampai gitu dalam masa yang sekejap. Barulah kita nampak hebat dia tu. Kita sepatutnya faham gitu. Barulah molek, barulah betul. Macam Abu Zar ni pun gitu juga. Kita tengok. Ni Ma'rur bin Suwaid ni kata saya berjumpa dengan dia pakai seragam. Pakai satu suit. Mengikut satu pendapatnya dia pakai satu suit pakaian warna serupalah satu suit ni. Comel lah. Hamba dia tu pun pakai lagu tu juga. Pakai lagu tu juga. Mengikut setengah ulamanya berdasarkan riwayat yang lain ataupun riwayat ini juga, cuma mereka faham gitu, campur dengan riwayat yang lain. Dia kiranya suit ni mana tidak lengkap. Satu suit ni mana bahagian atas pakai bahagian bawah kita kata. Kalau sekarang ni seluar, atas ni baju kita kata. Maknanya bahagian bawah kalau orang zaman dulu, zaman dia ni kain satu bahagian, atas ni satu bahagian kain pula. Dia pakai selimut. Pada masa tu selalu orang guna selimut. Pakaian biasa dia tu selimut. Kalau tak pakai baju pun selimut tu ada. Ada juga pakai baju lepas tu selimut lagi. Jadi kata mereka, hamba dia ni dia ada satu suit, tak cukup lah, dia tidak pakai kedua. Hak bawah dan hak atas dia tidak pakai ke dia. Misalnya kita kata hak bahagian atas dia ambil ke dia, hak bahagian bawah tu dia beri ke hamba dia.
Jadi hamba dia pun ada sebahagian, dia pun ada sebahagian. Jadi bila kawan ni berjumpa dengan dia, dia kata, apa ya, lagu tu pelik kenapa? Nampak pakaian ni serupa, tapi hak ni pakai setengah, hak ni pakai setengah. Dia kata, alangkah baiknya kalau kamu pakai kedua-duanya. Lepas tu berilah kepada hamba tu hak lain. Moga hamba kan apa-apanya. Hamba ni pada masa tu, kalau dalam dunia lain tidak Islam, memang teruk lah. Dalam dunia Arab sendiri pun, hak sudah Islam pun masih lagi saki baki tu ada, buat hina kepada hamba tu. Tetapi setelah Nabi SAW mari didik sahabat dia tu, jadi setahun ni lah. Setahun ni tinggi taraf tu, sehingga dianggap sebagai saudara. Nabi SAW kata, beri makan kepada mereka, makan yang kamu makan. Beri pakai kepada mereka, pakai yang kamu pakai. Siapa setahun tu? Ikhwanukum khawalukum. Hamba-hamba kamu tu adalah saudara-saudara kamu, adik-beradik kamu. Siapa setahun tu? Nabi SAW kata, sehingga Abu Zarnya kesan dia gini. Gitulah kehidupan dia. Kalau dia ada satu sup, tak cukup lah kita. Dia pakai so, hamba dia pakai so. Kalau dia pakai baju, hamba dia pakai seluar. Jadi hak bahagian dia pakai baju, bahagian bawah tu dia pakai hak lain lah. Tidak jadi satu sup lah juga. Sup tu mana kira-kiranya kalau capur dua tu. Gitu. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, dia pakai lengkap. Hamba dia tu pun dia bui lagu tu juga, serupa dengan dia. Dia tak boleh pakai lagu lain. Ada juga yang mengatakan tak apalah. Kedua-dua pendapat itu memberi makna dia dia layan hamba tu seperti adik-beradik. Dia tak ada beza. Itu kesannya. Sebab apa? Sebab dia telah mencela seorang hamba dulu, Bilal dulu, yang menyebabkan Nabi SAW kata, innaka mru'un fika jahiliyah. Tak sah lah dia. Tak sah jahiliyah lah. Maknanya kalau dia takut dengan hamba ni, jadi kadang-kadang jadi jahiliyah lagi. Takut gitu. Sebab tu dia buat serupa je dengan dia. Ni cerita Abu Dhar. Cerita Abu Dhar. Kemudian wajib ke ni bagi kepada hamba ni setara tu? Sekarang ni tak ada hamba. Sekarang ni tak ada hamba. Kita tak nampak lah, tak hidup. Tak nampak setara mana hamba-hamba ni. Kalau kita baca kitab-kitab ni, kita akan jumpa lah cerita hamba. Jadi hamba ni boleh dijual beli. Mana tak ada boleh milik apa-apa. Banyaklah. Sebagai seorang hamba, orang tu hamba, bukan negeri hamba, dijajah suku tu. Ni tiap-tiap diri orang tu jadi hamba. Artinya boleh dijual, boleh dia apa sajalah. Boleh jadi keturunan dia tu jadi hamba. Sebab apa? Sebab pada masa tunya dalam dunia ni sistem perhambaan ni berjalan. Sampai sekarang ni Islam sebenarnya tidak memansuhkan perhambaan. Jadi sehingga orientalis dan orang-orang barat, musuh-musuh Islam ni, dia jadi satu bahan untuk mencela Islam pula. Dengan sebab tu kalau kita tidak faham benda-benda ni, walaupun benda ni jadi sejarah dah, tapi dia tidak mansuh, tetap ada ni. Bukan separa mansuh, lepas tu tak boleh lah sampai ke bila. Tak ni. Tidak mansuh, cuma hukumnya mu'allaq, tergantung. Itu orang panggil dari segi hukum. Hukumnya mu'allaq, tergantung, bukan mansuh. Kalau mansuh ni tak boleh pakai sama dah. Ni dah. Kalau perlu boleh pula pakai. Gitu. Kalau perlu. Apa sebab? Sebab zaman dulu gini, hak rekah ceritanya, kalau nak baca lah buku, saya sendiri baca dulu masa budak-budak dulu. Ni terjemahan almarhum Datuk Yusof Zaki Yaakob ni. Dia ada terjemah Syubhat Haulal Islam, salah faham terhadap Islam. Dalam tu dia ada satu bab Islam dan perhambaan. Cukup bagus. Jadi kepada orang zaman sekarang ni yang keliru tentang benda tu, insya-Allah kalau baca tu boleh selesai. Dia terjemah, dia ada dah terjemah. Jadi baca tu lah. Jadi musuh-musuh ni dia kritik, tak kira lah orang Islam. Kerana menerima sistem perhambaan. Padahalnya sistem perhambaan ini dipakai oleh semua. Dan Islam tu pun terima tu pun kerana keadaan sekeliling ni terima.
pada masa tu. Dan punca perhambaan pada masa tunya bukan melalui peperangan, jadi tawanan perang lepas tu jadi hamba kita saja, tidak. Bahkan macam-macam lagi cara. Kalau judi pun boleh jadi hamba juga pada orang tu. Judi dengan orang tu, kalau anak bini dia jadi hamba kepada, akhir sekali dia sendiri pun jadi hamba kepada kawan tu, boleh jadi. Itu di zaman dulu. Colek orang buat lari pun boleh jadi hamba juga. Pada masa tu, sebelum Islam lagi, seluruh dunia ni pakai sistem hamba. Apabila Islam hari, dia nak hapuskan benda ni tak boleh sekaligus. Sebab apa, benda ni berkurun-kurun dah. Berjalannya sistem ni. Nak hapus tak boleh. Setengah-setengah tu jiwa hamba dia tu begitu tebal, sehingga kalau kita merdekakan selalu, dia jadi tak yakin, tak boleh nak mengurus diri sendiri. Sebab dia tak ajar pegang pitih, jadi dia tak tahu pitih ni kalau ada ni nak arah. Itu bahayanya. Apabila sudah turun-temurun jadi hamba, dia jiwa hamba, dia tidak boleh buat keputusan sendiri. Sebab itulah dalam Islam dia banyak hukum. Hamba ni orang panggil hamba mudabbar, hamba mukatab, hamba muba'ad, hamba macam-macam lagi, hamba umul walad. Ni semua ni hamba-hamba belaka. Tapi ada beza dalam Islam. Dalam sistem lain tak ada tu lagu tu. Sistem Islam yang ada. Lepas tu dalam Islam ni nak rayaknya, dia nak suruh terhapus benda ni, dia buat secara cara dia sendiri. Iaitu kalau buat salah benda ni, misalnya kafarah dia ialah memerdekakan hamba, fidyah dianya memerdekakan hamba. Itu cara. Kalau buat kasar sikit kepada hamba, Nabi SAW perintahkan merdekakan dia. Dengan cara lagu tu, jadi ramailah orang Islam ni yang merdeka. Dan tak ada siapa dia pandang hamba ni, bila dia merdeka, walaupun sebelum hamba tu pun maknanya jaga dah. Selepas dia tu tidak hamba lagi, merdeka, jadi macam-macam. Daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besar, sampai jadi menteri, sampai jadi gubernur pun ada hamba. Ini dalam Islam. Mana tak ada dah ingat kepada cerita dia hak dulu tu, tak ada. Ada pun sistem lain tidak gitu. Tidak gitu. Pada masa Islam tu, dia masih terima perhambaan daripada tu yang punca dia, iaitu daripada tawanan perang. Hak tu saja. Hak lain tak boleh. Ini cara dia nak sekat ni, nak ubah. Hak lain tak boleh. Itu pun kerana apa? Kerana nak jaga ni. Dari segi psikologinya manusia ni, orang kafir dia sedap hatilah kalau perang dengan orang Islam. Kalau orang kita kena igak, dia tak jadi hamba. Dia sedap hati dia. Kalau orang Islam ni kena igak ke dia buat hamba. Bukan orang Islam sajalah, semua orang lain pun lagu tu juga. Jadi dia sedap hati. Nabi SAW Islam ni mari, dia tak sewi gitu, supaya orang kafir ni dia beringat juga, supaya dia berasa tercabar juga. Jadi kalaulah dia ni lawan perang, maka anak bini dia jadi hamba. Nak kau jadi hamba gitu? Manusia ni sifat semula jadi dia tak sih. Hak tak molek gitu kepada anak beranak dia tak sih. Jadi dengan cara lagu ni sekurang-kurangnya jadi menghalang mereka, tidaklah jadi sewenang-wenang. Sekurang-kurangnya walaupun tidak 100%, kita sudah balas juga terhadap dia. Tidak dia buat kita saja, kita pun buat juga ke dia lagu tu. Sebab itulah apabila orang kafir tak sir kepada sistem tu, kita lebih-lebih lagi. Sebab apa? Sepatutnya kita dulu, kita daripada dulu lagi tak sir. Bila orang kafir tak sir, tu tinggal lah. Sebab itu ketika dulu kan, ketika puak-puak mujahidin perang dengan Rusia dulu kan, perang kan, orang-orang Rusia ada lah kena tahu tu. Jadi ada lah dalam ramai-ramai ni yang berpendapat lagu mana tidak boleh kita buat hamba pada masa tu. Tapi tak ada keliru. Sebab apa? Ulama-ulama faham boleh. Mereka kata tak boleh buat lagu tu. Sebab apa? Sampai sekarang ni orang kafir pun tak terima dah sistem hamba tu. Kita lebih-lebih lagi tak boleh. Selesai masalah, tak ada apa. Tak ada. Sebabnya kita buat hamba kepada orang kafir sebagai tindak balas sebenarnya kepada perbuatan mereka terhadap kita. Kalau tidak, dia sedap hati benar lah. Kalau orang kita pergi dengan dia, tak jadi hamba, tak apa-apa, sedap. Dia akan jadi gitu. Jadi tak apa. Tujuannya nak sekat hak tu, bukan nak menghidupkan sistem perhambaan. Tetapi katakanlah suatu hari nanti jadi pula, tak tahu, boleh jadi hikmat Tuhan yang tidak mansuh ni, hukum ni boleh jadi ada kemungkinan pula akan berlaku pula. Tak tahu lah, ni tak lagi.
Kita tak tahu dunia ni boleh berubah macam-macam. Dunia ni, masyarakat manusia ni, orang panggil manusia ni, dia boleh jatuh pula serendah-rendah. Walaupun dia naik turun gitu, dia boleh berlaku pula. Kenapa Allah SWT tidak memansuhkan? Boleh jadi akan datang kalau orang kafir buat gitu, lagu mana? Kita boleh buat pula. Tapi kita tak boleh mulakan dulu. Tak boleh. Semua benda-benda lain lah kita tak boleh buat dulu. Hak tak molek ni kita tak boleh buat dulu. Tapi kalau orang buat kita boleh buat setimpal dengan dia. Kalau ada sistem perhambaan pun tidak akan jadi serupa 100% dengan hak kafir pakai tu, tidak. Sebab apa? Kita ada peraturan ni. Hak Nabi SAW ajar ni. Dan hak ni merupakan agama kepada kita ni. Agama. Ada sahabat tu, dia tampar hamba dia. Nabi SAW suruh merdeka. Merdeka selalu. Ada dia pukul hamba dia, salah lebih sikit. Dia sebenarnya nak mendisiplinkan hamba dia tu, nak ajar. Tiba-tiba dia jadi salah lebih. Buka baju tengok, gosok. Ini Ibnu Umar sendiri gosok. Sakit kau. Sakit kau. Sampai setara tu. Hamba dia kata tak ada apa. Tak apa. Dia tak tak puas hati. Dia merdeka ke Tuhan. Hamba ni gak pitih lah harta sampai dulu. Hamba ni. Hamba ni orang jual bukan 1,000 rega, 10,000. Pitih lah seorang-seorang nak merdeka ni bukan senang. Maknanya kerana agama dia sanggup selalu, kerana kesilapan sikit merdeka. Sebab apa dia tak sih? Tak sih esok. Itulah dalam hadis yang lain dalam Muslim misalnya, ada Abu Mas'ud sahabat Nabi SAW ni, dia pukul hamba ni. Hamba dia berlindung dengan Allah, dia tak berhenti lagi. Berlindung dengan Rasulullah, dia tak berhenti lagi. Rasulullah kata I'lam Aba Mas'ud. Dia tak dengar, nak marah saja. Dia tak dengar. Tahu-tahu Nabi SAW dekat dia. Nabi SAW kata, I'lam Aba Mas'ud, lallah aqdaru alaika minka alaihi. Ketahuilah Aba Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih berkuasa terhadapmu daripada engkau berkuasa terhadapnya. Allah lebih berkuasa lagi. Dia kata, ya Rasulullah, dia menyesal. Lalu tu dia merdeka lah. Ni sahabat merdeka tu pitih. Merdeka lah. Nabi SAW kata, kalau engkau tidak buat begitu, engkau akan diselar api neraka. Ini dengan hamba. Walaupun Islam tu terima sistem perhambaan ini dalam keadaan tertentu, begitu caranya. Bukan semena-mena boleh buat tak tentu kalau tak boleh. Adapun kalau kita baca dalam sejarah perhambaan dunia dulu, hamba-hamba ni dia buat sepuluh binatang, sepuluh lembu, buat gala, buat gapo. Tak ada hak langsung duduk di satu tempat yang kotor. Makan pun sepuluh binatang bui. Tidak bubuh dalam bekas-bekas biasa ni, tidak bubuh dalam porong ni lah kita kata. Kalau kita makan kaya, tempat duduk pun tak pernah sabar dengan manusia. Tu hamba dalam sistem dulu. Bahkan sampai sekarang ni pun hamba ni pahamai lagu ni ada lagi. Kalau dalam masyarakat Hindu terutamanya, sebab anda dulu duduk di India, jadi tahu benar lah. Tengok sendiri macam mana orang kata golek kepala gitu. Orang kata kita keluar malam-malam tu, malam jalan sore, tengok masyarakat teruk. Memang teruk, tak boleh nak bayar lah. Kita sini tak nampak benda tu. Sebab apa? Dia panggil ada satu kelas masyarakat, dia panggil acut. Itu dia panggil acut ni, maknanya tak boleh sentuh orang lain dengan dia. Bukan tak boleh sentuh dengan dia, bekas dia pun tak boleh sentuh, bayar pun tak boleh. Orang panggil tak boleh petikai bayar. Siapa ada lagi tu agama ajar lagu tu atas nama agama tu. Bukan sistem perhambaan, tak ada. Tapi agama mengajarkan begitu. Dia sendiri pun salah kalau tebal buat bui hak bekas dia tu makan kau. Maknanya macam dia bui bala kau orang. Bui nahas. Sia dia. Kita kata sia, majar. Begitu juga orang lain kalau salah sentuh dengan dia kau jadi majar dah. Sia. Siapa tahu tu? Tikai bayar, tepung bayar pun tak boleh. Faham agama Hindu. Sebab dia kira Tuhan ni buat manusia ni daripada
tubuh dia. Manusia ni lahir daripada tubuh tu. Tubuh ni ada hak bahagian bawah, bahagian tengah, bahagian atas. Jadi hak hamba tadi bahagian kaki. Jadi kena jerit lah tu. Hak bahagian kena jerit. Jadi cemar pun nak mana. Orang ni tak learn ni. Sekarang ni. Bukan cerita-cerita sejarah dah. Sekarang ni. Hak ni dia tidak mungkin jadi menteri, jadi gapo. Tak sedut ayak bijak setara mana. Kerana keturunan dia saja. Ngaji pada setara mana pun tak boleh. Nak ngaji tu pun tak boleh. Dulu lagi. Nak masuk sekolah biasa dia tak boleh. Belajar sendiri gitu. Tulis atas papel, tulis gitu. Macam mana nak dapat ilmu dengan sempurna? Kalau bijak, tak boleh. Ada seorang menteri dulu. Namun, memang bijak lah. Tapi oleh kerana dia daripada keturunan, hak ni tak boleh jadi Perdana Menteri. Nama dia Jagjivan Ram. Seorang dia Jagjivan Ram. Tapi dia tak boleh. Tak boleh naik ke atas. Sekat tu pun paling tinggi dah tu. Dalam sistem secular learning. Mana tak cara mana nak agama. Tapi agama kuat lagi. Nak ceritanya siapa setara tu manusia ni tak boleh bertepuk. Tak boleh. Sebab tu kalau dia pergi Kedah, pusing tu Kedah. Kita tengok Kedah tu air muka dia pusing. Takut jadi siar lah. Bawa siar. Natasha. Jadi nak lagu mana? Dia pun bawa bekas dia dah. Subuh susu misalnya. Jangan bisa tu. Bubuh jauh-jauh. Tak boleh naik dalam Kedah, tak boleh. Duduk luar. Siapa setara tu? Jadi hak ni tidak hamba. Setara tu. Bayangkan kalau dalam masyarakat lagu ni ada hamba, setara mana tahu. Hak tidak hamba tu pun setara. Dahsyat, memang dahsyat. Tapi dalam ajaran agama Islam tak ada semua. Tak ada. Jadi sesiapa yang Allah SWT meletakkan mereka di bawah tangan kamu, sesiapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, maka hendaklah dia memberi makan kepadanya sebahagian daripada apa yang dimakannya. Jadi sini bui pakai kepadanya sebahagian daripada apa yang dipakainya. Abu Zar faham hak tu. Jadi hak bui ni mengikut setengah ulama zahir kata mesti kena lagu tu. Kalau tidak lagu tu dosa. Mesti kena lagu. Kebanyakan ulama mengatakan tidak sampai wajib. Mesti gitu, tidaklah sampai gitu. Tetapi kalau buat gitu molek. Kalau buat lagu tu molek. Nak kata wajib sampai dosanya, tidak. Cuma hak ni hak anjuran di sini anjuran kepada yang lebih baik. Bagaimanapun kalau orang buat lagu saat ni adalah lebih baik lah. Lebih baik. Dalam awal Islam masyarakat Arab masa tu bagaimana bentuk dia boleh seseorang tu jadi hamba tu, punca ataukah semata-mata daripada hasil peperangan? Ada lah, macam-macam. Apa kata saat ni lah, kalau judi apa boleh jadi hamba je. Baiklah kalau learning misalnya masuk bab judi lah, dia kata kalau tak boleh bayar ada duit demo ni, janganlah kau suruh diri jadi hamba. Seluruh keluarga kami ni jadi hamba demo tu dia. Ada ke lagu tu? Kalau berlaku lagu tu harus kau tak boleh. Pasal sistem hamba masih mu'allak lagi dalam Islam. Tak boleh tak? Itu tak boleh. Mana kalau boleh pun sebab kata tadi lah, melalui peperangan saja. Itu pun kalau orang kafir pakai sistem itu. Kalau orang kafir tahan orang kita, dia tidak buat hamba, tak boleh buat hamba. Tak boleh. Kita tak boleh. Tak boleh mula dulu. Tapi dari segi keharusannya Ustaz, kalau lah berlaku peperangan lah ni lah, kita lawan peperangan kafir dengan Islam, tak boleh juga. Sebab apa? Orang kafir pun dah tak pakai, tak saya pakai. Dia bergantung kepada sikap orang kafir, keputusan dia bergantung kepada hal. Sebab hal ni semata-mata tindak balas kita saja. Kalau dia tak ada buat, nak tindak balas atas agama, dia tak ada buat. Dia tak ada buat. Kalau ada perang apa tak ada. Sebab kata tadi lah di Afghanistan saya. Perang dah tu. Dah tahu dah, tak boleh buat juga. Hamba tak boleh.
Jadi setakat ni mana ia jadi sejarah saja, tetapi boleh jadi berulang. Sebab tu ya hikmatnya dalam agama ni, dia tidak masuk ni, tidak masuk. Maklum belaka tak masuk. Tidak sepuh arak kalau kita kata masuk. Nikah muta'ah kau kepada orang yang terima tu, itu masuk. Masuk dah, tak boleh sampai bila-bila, tak boleh. Ni dak. Habislah di situ. Artinya mengikut kebanyakan ulama, tidaklah wajib bagi kepada hamba tu seperti tadi. Berkait dengan hamba ni ada sikit lagi lah selingannya. Ada dekat-dekat kesamaan, tetapi hakikatnya tidak. Zahirnya nampak macam sama. Hak tu pun kita kena jaga lebih-lebih lagi lah. Iaitu kita panggil orang gaji, kemudian orang panggil pembantu rumah. Pembantu rumah. Ya seumpama itu kuli dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita tak boleh buat. Pukul ke apa, tidak ada hak. Tidak ada hak kita untuk membebankan mereka dengan sesuatu yang tidak mampu mereka pikul. Tak boleh kita kata macam apa ni, setengah-setengah sekarang ni buat nyanyi lah. Buat nyanyi dera kata dera. Itu kalau sama sekali tak boleh dalam agama. Dia bukan hamba. Orang gaji ni bukan hamba. Setara hamba ni pun tak boleh. Setara hamba ni pun tak boleh. Setara hamba ni tampar tak boleh. Hamba tak boleh tampar di muka. Sebab apa? Allah SWT buat muka dia tu muka Nabi Adam. Muka anak cucu Adam. Hormat tu. Tak boleh tampar di muka, tak boleh. Usah kau ni orang gaji ni, kita kata orang gaji tak ni. Begitu juga dalam masalah makan minum. Mesti kau kita beri kepada orang gaji tu makan hak kita makan? Tak mesti. Tak mesti. Tapi kalau kita bagi, lebih baik. Ini terpulang kepada perjanjian lah, perjanjian. Misalnya kita sudah bagi gaji cukup dah ke dia, dan tak ada jadi masalah dia nak makan lebih pada tu, tak ada jadi masalah, tak apalah kalau gitu. Tapi kalau kita berjanji, mana termasuk makan atas perjanjian. Tidak kata mestilah hak kita makan kena bagi kepada dia. Hak maksud di sini iaitu dalam hadis Muslim misalnya disebut, idza sana'a li ahadikum khadimuhu ta'amahu thumma ja'a bihi wa qad waliya harrahu wa dukhanahu falyuq'idhu ma'ahu falyakul fa in kana at-ta'amu mashfuhan qalilan falyada' fi yadihi minhu uklatan aw uklatain. Itu hadisnya. Kalau seseorang khadam kepada seseorang ni buat makanan dah ke dia, lepas tu dia mari hidah, padahal dia tu sudah merasai kepanasannya, asapnya ketika buat makanan tadi tu, macam-macam lah yang dialami. Ada netuk tangan pun boleh jadi juga. Nabi SAW suruh dudukkan dia, biar dia makan. Biar dia makan sekali. Kalau makanan tu sikit kata dia, maka bagilah kepada dia sesuap ataupun dua suap. Maknanya jangan, sebab apa dia duduk bau, hidup bau dah saat ni kita kata. Kita tak boleh langsung. Terutamanya kalau buat banyak hak special lah, makanan hak istimewa sikit, lebih-lebih lagi lah kita kena bagilah sikit kepada orang yang buat saat ni. Tapi tidak mesti. Itu tidak mesti. Kalau kita sudah bagi upah yang cukup dah, dan dia pun tak seseh buat. Dia pun tak seseh. Cemuh dah. Duk makan gula tu sokmo. Jadi tak payahlah. Ini bergantung kepada keadaan. Hak maksudnya tak sibui orang ni terkilat. Orang ni jadi kecil hati. Itulah. Hak nak jaganya hak tu, hak sebenar. Habislah situ. Kemudian kita masuk pula kepada bab baru. Bab baru ni pakai hak baru lah pula. Khitah baru ni. Khitah hak baru. Jadi kitabul bab 2 ni, kita duduk dalam bab 2 lagi. Kitabul iman 2, bahagian 2. Hak ni kitabul iman 1, bahagian 1. Jadi kita pergi kepada kitabul iman bahagian 2. Sebab kita nak baca ni duduk situ.
Ni. Ada di situ. Babu zulmin duna zulmin. Kita baca lagi. Ada belakang ada tak? Kalau tak ada boleh ada tu. Ada. Siapa tak ada lagi tu? Ada. Minta awak. Wen ujian ni wen. Tengok dia bagi dulu. Wen. Ni jadi kita pakai sambung lah ni muka surat 32. Sambung dulu. Bab zulmin duna zulmin. Wa bihi qala haddathana Abu al-Walid qala haddathana Syu'bah qala wa haddathani Bishr bin Khalid Abu Muhammad al-Askari qala haddathana Muhammad bin Ja'far قال حدثنا شعبة حدثنا tu ain tu jadi silap Ja'far ain bukan ain حدثنا tu شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. Abu Walid meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami, beliau yakni Imam Bukhari berkata lagi dalam hak asal tu ha tu maknanya dengan sanad yang lain. Sanad ni tukar pula. Tukar dah sini. Abu Walid qala haddathana Syu'bah. Lepas tu Imam Bukhari ambil pula daripada tok guru lain, Bishr bin Khalid. Ni melalui ijalah lain pula. Abu Muhammad al-Askari qala haddathana Muhammad bin Ja'far. Ada. Qala haddathana Syu'bah. Qala mana tak bunyi? Bunyi. Dengar tak? Jelas tak? Qala haddathana Syu'bah. Dengar? Tak apa itu. Tak apa ni. Ketuk bunyi. Mana sahabat tak masuk? Tak masuk suara ni. Tak apalah buka sikit. Qala haddathana Syu'bah. Jadi Abu Walid dan Muhammad bin Ja'far, kedua-dua mereka meriwayatkan daripada Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah. Beliau yakni Imam Bukhari berkata lagi, Bishr bin Khalid Abu Muhammad al-Askari juga telah meriwayatkan kepada saya, kata Bukhari. Katanya Muhammad bin Ja'far telah meriwayatkan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Sulaiman, daripada Ibrahim, daripada Alqamah, daripada Abdullah. Katanya ketika turun ayat yang bermaksud orang-orang yang telah beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan sebarang kezaliman. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, siapalah di antara kita yang tidak berlaku zalim? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang bermaksud sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini kita pergi sini. Sebelum ni Imam Bukhari telah buat bab kufrin duna kufrin. Kita ingat dulu kan dalam hak ni, hak sebelum ni bab kufranil ashir, muka surat 30. Bab kufranil ashir wa kufrin duna kufrin. Situ ada dah situ. Kekufuran di bawah kekufuran. Kekufuran yang kurang daripada kekufuran sebenar. Situ tak bunyi. Jadi di sini dia buat zulmin duna zulmin pula.
bab kezaliman di bawah kezaliman yang sebenar, ataupun kezaliman yang kurang daripada kezaliman yang sebenar. Itulah hadis ini kita sudah baca. Jadi maksud Imam Bukhari-nya serupa dengan kufrin duna kufrin. Dulu dia nak ceritanya kufur ni ada banyak peringkat, zalim ni pun ada banyak peringkat juga. Kufur lawan kepada iman. Imam Bukhari ni cara dia lagu tu. Cara dia lagu tu. Kadang-kadang dia nak membuktikan sesuatu tu, dia buktikan melalui cara positif dan negatif. Dia tengok kedua. Dari sudut ni, dari sudut hak asal tu satu, lepas tu dari sudut lawan dia tu pun tengok. Tu cara dia. Dia nak buktikan dulu bahawa iman ini boleh bertambah dan berkurang. Iman itu murakab, bukan basit, bukan nama kepada satu benda saja. Percaya dalam hati saja, lepas tu tak ada apa-apa pun iman lah. Tidak. Iman ini bukan percaya dalam hati itu saja. Kena sebut, kena kata, ngaku. Dan selain daripada ngaku, kena buat. Itu makna iman. Artinya ada 2-3 perkara itu. Murakab lah tu orang panggil. Murakab tu maknanya terdiri daripada banyak perkara. Lepas tu dia boleh bertambah pula. Ada orang imannya, kalau kita bandingkan dengan lampu, cerah sangat. Ada yang 10 liter tapi cahaya juga. Cahaya juga. Mana nak cerita kalau cahaya tu pun banyak peringkat. Gapo-gapo pun dia ada hak jenis banyak peringkat. Begitu juga iman ni pun dia ada banyak peringkat. Dulu bab-bab dulu ni dia sudah buktikan bahawa kalau ada lagu ni kau bertambah iman dia, kalau ada lagu ni ini pun sebahagian daripada iman juga. Kalau buat gini artinya ada sebahagian lagi iman. Kau banyak iman dia, kau segar iman dia, kau besar iman dia tu. Jadi sekarang ni dia nak sebut lawan kepada iman, iaitu kufur. Kufur ni pun dalam istilah agama dia ada banyak peringkat. Tidak kata kafir ni mana so peringkat belaka. Dak. Hak kafir sebenar tu mengikut syarak tu pun dia banyak peringkat juga. Ada kafir harbi, ada kafir musta'min, ada kafir mu'ahid, ada kafir zimmi. Macam-macam tu kafir tu pula. Jadi kafir ni tak serupa. Tak serupa. Dalam dunia dan akhirat esok pun tak serupa. Tak serupa. Walaupun kafir, sama kafir. Kafir belaka. Di antara satu kafir dengan satu kafir tak serupa juga. Sebab itulah di masa Nabi SAW dulu, sahabat-sahabat Nabi SAW suka kalau Kristian benar. Puak-puak Rom mengatasi Farsi. Sama-sama kafir pada. Hak ni kurang berat, hak ni berat. Dia tak serupa. Maknanya tak serupa. Hak masuk dalam neraka sama-sama kafir, tak serupa juga. Ada hak ni berat, hak ni ringan. Ringan pun dah kata neraka ni, neraka dah. Nak ceritanya beza tu tidak serupa. Tidak serupa. Kekufuran itu kita tak boleh kata orang kafir ni serupa. Halal darah dia, harta dia, gapo semua. Tidak, hak halal darah, harta benda dia, gapo semua tu kalau kafir harbi. Kafir zimmi tidak. Beza. Dalam dunia pun beza. Kafir zimmi di mana kafir yang duduk dalam negara Islam dan dia memberi taat setianya kepada pemimpin Islam. Dan dia menerima hukum Islam. Dilaksanakan ke atasnya sebagai hukum negara. Itu kafir zimmi. Kafir mu'ahid bukan duduk dalam negeri Islam, negeri lain, negeri kafir tu. Tapi dia buat perjanjian damai dengan kita. Tak say perang dia tak say. Nak baiklah. Allah kemolek nak berniaga, nak apa ni macam-macam lah. Tu nak mu'ahid. Tak boleh. Kita tak boleh ganggu dia, tak tu pasal. Kafir musta'min hak minta damai daripada orang luar nak mari negeri kita. Kita tak boleh ganggu dia. Tak terkalu tak boleh. Kita kena layan dia, bagi peluang kepada dia, tengok negeri kita. Gapo tu. Dalam Quran pun sebut. Dalam Quran pun sebut. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Tu ayat. Ayat politik lah tu. Sekiranya ada sesiapa, mana-mana orang musyrikin minta perlindungan denganmu,
Fa'ajirhu, berilah perlindungan kepadanya hatta yasma'a kalam Allah, supaya ataupun sehingga dia dapat mendengar kalam Allah. Thumma ablighu ma'manah, kemudian sampaikan mereka, hantar mereka ke tempat amannya, negeri dia lah, hantar ke negeri dia. Mana kalau orang kafir mari negeri kita, tak boleh langsung. Kalau kita nak bagi visa kau gapo, boleh. Adalah peraturannya, setiap negara tu adalah visa berapa hari sebagai gapo, sebagai pelajar ke, sebagai pelancong ke. Biar dia mari. Ajirhu, beri perlindungan kepada. Beri perlindungan tu, itu maknanya perintah tu. Maknanya dari segi kawalan, dari segi apa-apalah keperluan dia kena jaga. Supaya apa? Ni tujuan negara Islam. Supaya apa mari? Hatta yasma'a kalam Allah. Bila dia mari boleh jadi dia akan dengar benda lain hak tak ada dengar, iaitu kalam Allah. Tu tujuan dia. Kalau mari sepuluh dengan negeri dia juga, duk joget sepuluh dia juga, apa makna? Nah. Bukan kadang-kadang orang mari judi pula tempat dia, tak ada hebat lagi tempat kita. Apa makna lagu tu? Tak siapa maksud tu. Hatta yasma'a kalam Allah. Supaya dia dapat tengok orang agama ni lagu mana. Oh, tenang apa. Kalau dia tengok kematian di kalangan kita, tak ada guli batin tempat dia tu dah. Rabuk-rabuk rambut, tapa-tapa muka, meraung, tak ada, tenang je. Mengalir air mata tu ada. Dia pun mesti tengok, apa ni jadi gini. Dia dapat dah satu pengajaran. Islam, jawabnya. Islam yang ajar lagu ni. Tak boleh mana ketika ditimpa bencana, kesusahan, buat gini-gini. Tak boleh meratap, tak boleh, haram. Macam-macam lagi. Jadi dia boleh tengok sesuatu agama, itu yang dia dapat, baru ada faedah. Tapi kadang-kadang kita tidak utamakan hak tu, kita utamakan patah, biar comel, you know. Siap tu dah dari segi kita. Bukan tak boleh, hak tu pun boleh, tak apa, untuk menghiburkan diri kita, hati kita, menghilangkan kepenatan, tak jadi masalah hak tu. Tetapi hak utama, hak dalam Quran sebut, hak tu dia tak sebut hak tu. Sebab apa? Dia kira orang kafir pun boleh fikir hak tu. Usaha kita orang Islam. Hak orang kafir tak terfikir, orang Islam pun kadang-kadang tak terfikir. Ni tak? Hak saat ni. Sepatutnya apabila dia mari ke negeri kita, dia bawa balik sesuatu. Nak cerita tadinya kafir ni tak serupa. Tak serupa. Kafir tak serupa. Lepas tu kadang-kadang sebut kufur, sebenarnya bukan kufur. Hak bawa baru ni yang kita sudah belajar dah, kufrin duna kufrin. Kufur yang bukan kekufuran sebenar, tapi dikatakan kafir. Sesiapa yang tinggal semaya dia kafir. Jadi kafir tu jadi kafir kena ngucap kah? Kau lagu mana? Tidak. Tapi disebut kufur juga sebab tidak berkelakuan seperti orang beragama. Sebab orang kafir lagu tu tak tahu semaya mana kan. Sebab orang kafir tak ada beza orang Islam dengan orang kafir. Sebab orang kafir dari segi tu yang kata kafir tidak sesuai. Ataupun ini boleh membawa kepada kafir. Ataupun kalau dia tak terima semaya tu dengan kata tak wajib, memang jadi kafir sungguh lah kalau lagu tu. Macam-macam lah takwilan yang kita telah belajar dah dulu. Mana nak ceritanya kufur tu ada banyak peringkat. Kezaliman ni pun banyak peringkat juga. Kufur itu lawan kepada iman. Kalau hak lawan dia ni pun ada banyak peringkat, bermakna hak sana iman ni pun ada banyak peringkat juga. Itu dia naknya, dia nak ayatnya. Ada lebih, ada kurang. Kalau hak kufur ni pun ada lebih, ada kurang. Ada hak pekat, ada hak cair, kita kata dah. Hitam, tapi hitam tu tidak serupa. Ada hitam benar, ada bobo hitam. Tapi orang panggil hitam juga. Misalnya kita kata kufur tu, kalau kita kata hitam lah gelap. Gelap tu dia tidak serupa gelap. Jadi ada peringkat-peringkat dia. Begitu juga iman itu ada peringkat. Imam Bukhari nak buktikan iman itu boleh lebih boleh kurang melalui lawan dia pula. Ni cara Imam Bukhari yang pelik tu, melalui lawan dia. Sebab apa? Sebab mengikut pepatah Arab. Dia kata dalam syair, wa bididdiha tatabayyanul asya. Sesuatu ni kalau kita nak kenal molek, kita kena kenal lawan dia, baru kita kenal molek. Gapo pun dalam dunia ni, baru kita kenal molek dia kalau kita kenal lawan dia. Baru kita tahu nilai dia apabila kita tahu lawan dia. Kita tidak tahu. Sebab itulah kata pepatah Arab juga, kesihatan itu adalah mahkota. Ia tidak diketahui nilainya kecuali oleh orang sakit. Ni kata, kita nak tahu lebihnya sihat,
Tak terasa kadang-kadang. Kalau kita tak sakit, waktu kadang-kadang Tuhan bui tu jarang-jarang. Tak terasa. Kena tahu lawan dia. Nak tahu Islam ni molek tahu mana? Kadang-kadang kita tak terasa. Semoga kita duduk ni dalam Islam tu. Kita kena tengok orang kafir, hok duduk dalam sistem kafir tu lagu mana. Baru kita tahu Allah besar nikmat. Begitu juga yang lain-lain. Sedap, kita nak tahu sedap. Kita kena tahu hok tak sedap. Baru kita boleh beza, baru boleh kata sedap atau tak sedap. Dia kena tahu, tengok lawan dia. Semua lagu tu. Siap cerah, lawan dia gelap. Siap, lawan dia malam. Semua ada lawan belakang. Dengan kita mengetahui lawan dia tu lah, barulah kita boleh menghayati, menjedari kepentingan sesuatu tu. Itu tujuan Imam Bukhari nak cerita dia. Kezaliman ni pun ada banyak perekat juga. Ni benda-benda gini kita tahu melalui agama. Kalau nak kira fikiran manusia tak sapa, tak sapa. Tak sapa. Zalim hak sebenarnya syirik. Kita tengok orang musyrik ni, orang kafir ni kata-kata jauh molek. Lebih baik orang Islam ni curi macam-macam lah. Ada hak perangai hak tak molek tu. Ada. Orang kafir hak jauh molek. Tapi buat apa ya dia kata? Syirik ni lah kezaliman yang paling besar. Kita tak tahu syirik ni satu kezaliman. Orang dia ingat kezaliman ni apa harta orang. Buat nyanyi kau orang. Hukum orang tak tutup pasal. Itu zalimnya. Kita tidak tahu zalim ni ada lagi benda lain yang mana semua orang boleh terlibat. Semua orang boleh terlibat. Hak nak apa ni, hukum tak kena ataupun tak betul ke apa hakim kan. Nak menipu orang ke apa tu, buat nyanyi kat orang tu. Hak ada berkenaan lah. Kalau dia jual ke misalnya kita kata, kalau dia tak jual, tak ada lah bahagian tu. Hak buat nyanyi kat tu. Begitu juga suami isteri buat nyanyi, mungkin suami buat nyanyi kepada isteri. Kalau dia nikah, kalau dia tak nikah, tak ada timbul dah masalah. Setiap orang hak ada pada setiap orang akidah. Hak tu kena ada setiap orang. Islam kau tidak Islam, dia mesti ada akidah dia. Jadi akidah ni kadang-kadang zalim. Zalim hak paling besar sekali duduk pada diri kita sendiri, atas diri kita sendiri. Iaitu inilah kezaliman di bawah daripada kezaliman. Ada kezaliman yang kurang, ada kezaliman hak lebih. Kezaliman hak lebih, kezaliman hak sebenar. Mungkin orang tak kata kezaliman, tetapi hak sebenar. Kezaliman yang besar sungguh, paling atas sekali, ialah syirik. Tu mengikut agama. Lepas tu kezaliman lain boleh buat juga. Mestikah apabila orang buat kezaliman tu dia jadi syirik? Tak mesti. Tak mesti. Lepas tu orang tak ada buat kezaliman apa-apa ni, mengikut fahaman kita ni, fahaman biasa tak ada kezaliman apa-apa, dia paling zalim sebab dia syirik. Boleh berlaku juga. Boleh berlaku. Tujuan Imam Bukhari-nya nak ceritanya gitulah. Artinya dalam Quran ni ada sebut, dalam hadis ada sebut, apabila kita buat nyanyi kat orang, dia menjejaskan iman kita. Alladzina amanu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Walam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dalam ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur baurkan ataupun tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Tuhan sebut kezaliman di sini, sehingga sahabat-sahabat ni orang reti bahasa Arab ni pun bahasa dia dah, dia duk faham kezaliman ni hak biasa. Kalau lok pada manusia biasa dia faham zalim lagu mana? Rapah harta orang, buat nyanyi kat orang, gitu lah. Sahabat ni pun faham lagu tu lah. Ataupun kalau beragama, buat nyanyi kepada diri sendiri, buat nyanyi kepada diri sendiri lah. Tak sembahyang, tak puasa ke apa tu, buat nyanyi kepada diri sendiri lah tu. Sebab apa? Saya esok kena hukum. Cuma ada buat nyanyi ke diri sendiri. Faham lah tu. Faham lah kalau agama, ada agama Islam. Tetapi nak faham syirik tu sebagai kezaliman, tak nampak tu. Sebab itulah kata, siapa di antara kita yang tidak buat nyanyi? Sekurang-kurangnya buat nyanyi ke diri sendiri. Kalau tidak buat nyanyi ke bini, misalnya dia tak nikah, buat nyanyi ke diri sendiri. Apa ya siapa tak nikah gitu mu? Buat nyanyi ke diri sendiri lah tu. Apa dia suruh lah, betul tak? Lepas tu tak makan. Hak sedap-sedap ada tak makan. Kerana ikut agama. Ikut agama hak tak betul, tak makan. Kalau patah tu cerita lain. Hak tu, hak ni tak makan, tak boleh makan. Siapa dia suruh lah tu? Buat nyanyi ke diri sendiri lah tu. Jelas nampak tu. Buat nyanyi ke diri sendiri. Dalam dunia,
Kalau hak akhirat besok tu, hak tu dia kena tahu agama lah. Agama Islam. Kalau apa ni hak zahir ni pun kita nampak buat nyaya ke diri sendiri ni banyak benda, banyak buat nyaya ke diri sendiri. Sekurang-kurangnya tengah malam tu tidur lewat tak tu pasar. Tak ada apa sebab. Duk buat buat nyaya ke diri sendiri juga. Mata nak tidur dah, letih dah tubuhnya. Tu buat nyaya ke diri sendiri. Sekurang-kurangnya hak tu. Hak ni lah yang dipaham oleh orang. Lepas tu sahabat usin lah, lagu mana, siapa dia tidak buat nyaya. Ada salah silap gitu gini. Moga tidak maksum tu kan. Imam Bukhari nak jaga dia. Dia nak ayat ni. Kalau buat nyaya ni, orang panggil kezaliman hak biasa, hak tidak syirik tu pun, dia menjejaskan. Tuhan kata kalau orang itu beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul am, mereka lah yang mendapat ketenangan sebenarnya, keamanan sebenarnya, dan mereka lah yang terpimpin. Tenang, aman, damai ni mari mana? Mari situ. Dalam Quran kata. Artinya kalau tak ada ni, tak ada lah aman. Tidak terpimpinlah mereka. Terjejas tu agama tu kerana kezaliman, terjejas. Tiba-tiba di mana betulnya kata Murji'ah tu, kalau kita buat jahat, buat gapo pun tak ada terjejas iman kita. Dalam Quran sebut ni. Dia nak tolak tu lah, tak betul tu. Sebab apa? Ya, Imam Bukhari ni daripada awal lagi duk tolak tu semacam. Bahaya ajaran sesat ni. Orang panggil ajaran sesat atas nama agama Islam ni, bahaya. Katakanlah orang kafir boleh hak tu dia Islam. Boleh hak tak betul juga. Supaya tidak Islam juga. Dia ingat Islam dah. Sebab itulah Imam Bukhari dia tekan. Dia nak bawa Islam ni, bawalah Islam yang betul. Barulah sampai rahmat Allah SWT. Barulah sampai makna beragama. Kalau tidak, tak ada makna juga. Dah kalau lagu ni, apa makna? Buat nyaya pun tak apa, buat zalim pun tak apa, tak terjejah agama. Padahalnya dari segi ajaran agama Quran tu sendiri, pakai kitab mana dia kata lagu tu kalau pakai Quran ni, dalam Quran. Sebab itulah yang pakai gini ni kan sebenarnya dia tidak merujuk kepada Quran dan sunnah. Itulah. Kalau merujuk kepada Quran dan sunnah, tidak akan berlaku gitu. Tak akan berlaku. Dia akan faham molek. Itulah Imam Bukhari dia mari Quran sunnah. Quran sunnah dalam kitab dia ni daripada awal sampai akhir. Sebab apa? Inilah yang menjadi panduan sebenarnya. Di mana hak betulnya kalau kata lagu tu? Kalau kata Murji'ah, sedangkan di sini Tuhan kata kalau hak lagu ni baru aman. Kalau tidak, tak aman. Kalau tidak, tidak dapat petunjuk. Jejah dah tu. Dia nak tolak tu. Tak betul tu fahaman lagu tu, tak betul. Lepas tu bila kezaliman tu banyak peringkat, mengikut keadaan orang tu terlibat lah. Terlibat setara mana? Kezaliman hak jenis mana? Kalau setara tu mana tidak serupa. Begitulah juga lawan dia tu, dia nak ayat iman tu tak serupa juga. Orang benda ni iman dia jadi berkembang dengan cepat sekali. Buat lagu ni iman dia naik juga, tapi naik sikit-sikit. Buat lagu ni boleh banyak naik, meningkat iman dia. Begitu juga dengan buat hak tak molek ni pun, hak tak molek ni pun banyak peringkat juga. Kalau kita buat ni salah juga, tapi kesalahan itu setara mana? Terjejah juga sikit. Hak ni terjejah banyak, ruginya banyak. Hak ni rugi langsung, jadi hilang langsung. Tu hilang. Tak ada dah hak molek sebelum pada ni. Kalau syirik, duduk beriman molek-molek, jadi syirik. Wala'iyadzubillah. Habis hapus. Ada juga lah. Ada juga dia jadi kurang gitu je, jadi malak. Tak terus. Ada juga mampu terus. Cahaya tu. Itu hak tu Imam Bukhari nak cerita ni. Jadi sahabat-sahabat ni pusing lagu mana siapa di antara kita tidak buat nyaya, sekurang-kurangnya buat nyaya ke diri sendiri. Itu sahabat kata. Maka turunlah ayat inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, yang benar-benar besar. Inna tu sebutir dia ada inna, sesungguhnya benar-benar besar. La tu sebutir tu, la sengerti besar sungguh ni syirik ni. Kita tak nampak. Kalau kita look kepada fikiran orang biasa ni kan, tak nampak. Dia duk nampak hak zalim ni, hak tadi dalam agama ni, hak tu hak paling besar.
Hak tu hak paling besar, zalimnya. Zalim tu asal makna dia meletakkan sesuatu tak kena pada tempat dia. Itu makna zalim. Tak kena pada tempat dia. Hak tak kena sekalinya letak pada tempat dia kepada dia. Bila Tuhan hak sebenar, kita kata dia tidak Tuhan hak sebenar. Hak lain hak sebenar. Hak tu paling tak kenanya. Sebab apa kita hidup ni sepenuhnya bergantung dengan dia. Kalau orang biasa ni pun berbudi kepada kita sikit pun kita kenal dah budi dia. Allah SWT yang begini banyak pada kita, macam mana kita boleh menafikan dia? Tidak mungkin Tok Pekong hak duk senyap tu ataupun hak lain-lain lagi boleh buat supaya hak Tuhan buat, tiba-tiba kita kata dia berkongsi dengan Tuhan. Dia berkongsi dengan Tuhan, dia pun ada juga hak dia. Dengan sebab itu kita perlu sembah juga dia. Inilah paling zalim. Dia adalah Islam nombor satu sekali, dia konsep itu dia betul. Hak lain-lain ni dia kecil-kecil walaupun nampak bunuh orang gapo gitu, walaupun besar dari segi hukumnya, ada dari segi hukumnya bunuh baliklah, tetapi hakikat dianya tidak besar lagi tu. Besar dah, tidak besar lagi. Hak besar sengerti syirik apabila menafikan Allah. Kalau dalam dunia ni kalau dalam dunia ni kita duduk satu negeri ni, kita nak berontak terhadap pemerintah, kita nak guling kerajaan tu, kita kata hak tu lah hak paling besar sekali. Mungkin hak nak guling kerajaan ni dia jauh, tak ada gapo, tak ada minum arak, tak ada buat nyayang kat orang, tak ada. Tapi apa ya kerajaan tak lelok hak lagu ni. Kalau masuk dalam je seumur hidup tak boleh tubik, sebab dia kira bahaya kalau lagu ni. Begitu juga duduk dalam dunia bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat, tiba-tiba kita menafikan dia. Sebab tu Tuhan paling marah. Supaya kalau dalam dunia ni kita nak guling kerajaan mana tak marah? Mana hak paling besar? Hak bunuh orang, hak buat gini something macam-macam masuk je, tubik. Tapi hak tadi tak boleh tubik ni. Padahal dia tak ada kena gapo kat orang. Ini ancaman dia besar. Bahaya dia besar. Kalau hak kerajaan dunia ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul, kita kata boleh jadi halik dia tu betul. Setara tu hak betul ni, hak tak betul ni dia boleh buat, boleh hukum. Negara komunis, sosialis, macam-macam negara dalam dunia ni macam tu duduk pakai lagu tu belaka. Tiba-tiba kalau kita kata Tuhan kekalkan orang yang syirik dengan dia, dan neraka kita miskin. Neraka tu je sesak, je seumur hidup, kita tak boleh terima. Tapi kalau dalam dunia, semua dunia, pemerintah mana-mana boleh terima, duduk pakai lagu tu, duduk pakai, iaitu je seumur hidup. Walaupun dia tidak ada bunuh orang, tak ada buat jahat, tak ada gapo. Sebab apa? Ini kesalahan dia tak boleh diterima. Sebab apa? Menafikan hak kita duduk buat molek, kita duduk baik, kita duduk jaga keamanan, kita duduk buat macam-macam bagi kemudahan kepada semua orang. Kita menafikan, kita kata tak molek berlaku. Gitu. Ataupun orang lain yang patut lebih berhak. Kalau hak kerajaan dunia ni mungkinlah betul, tetapi kalau dengan Allah, mana mungkin tak boleh. Lepas tu kita itu dari satu sudut. Dari sudut yang lain, kita nak tengok syirik ni zalim yang paling besar ataupun yang benar-benar besar sekali. Nak tahu mana? Tengok pada kenyataan. Seperti kita kata tadi. Kerana syirik, kerana tidak ikut Islam, dia jadi lagu tu. Siapa tak boleh sentuh tikai bayar. Kalau sentuh, kalau minum bekas dia tu jadi anggap majalah siap. Kenapa? Kerana syirik, kerana ikut Hindu lah tu. Hindu tu tidak agama. Taatnya tak kira lah taat. Tapi hak saat ni, hak hamba saat ni, hak dibuat lagu tu, puak-puak acut saat ni tu pun, setianya kalau kita tengok agama ni. Alangkah zalimnya nyai kepada manusia tu. Buat nyaya kau tu lagu tu. Dia nya habis-habis geng lah. Kadang-kadang kita tengok dia pergi nak ibadat depan Tok Pekong dia tu. Nampak kekhusyukan dia tu. Khusyuk, nampak sungguh-sungguh, takutnya nampak. Setakat hak dia boleh buat lah. Padahal Tok Pekong dia tu daripada tanah, tidak sebuah lain-lain, daripada emas, daripada perak, macam-macam lah. Hak ni Tok Pekong dia daripada tanah, tapi dia pergi tu dengan penuh harapannya. Kita tengok tu benda yang saya tengok sendiri. Maknanya tengok
orang Kristian, tengok orang agama macam-macam, kita pergi sendiri, masuk tempat dia tu tengok lagu mana. Nyanyi manusia ni. Agama lain ni nyanyi. Ada lagu tadi? Tidak buat nyanyi ke tu? Satu golongan masyarakat jadi terpinggir. Sampai begitu sekali dihinanya atas nama agama. Patut ke? Padahal dia ni supaya dari segi kejadian. Ni kenapa? Sebab tu kita kata syirik. Syirik tu lah. Hindu ni tidak syirik. Segala-galanya boleh jadi Tuhan belaka. Boleh jadi Tuhan belaka. Dulu patung Mahatma Gandhi tak ada. Lah ni ada dah. Semua dah. Sebab dia kira setiap hak istimewa dalam dunia adalah jelmaan Tuhan. Kalau dia sepak batu tu nak, mana ada kelebihan juga batu. Ambil batu tu semua jadi Tuhan Sebab dia Tuhan, dia boleh pergi belakang mana-mana. Dia boleh menjelma di mana-mana. Setiap hak lebih, hak istimewa tu ada lah. Maknanya ruh Tuhan mengikut pahaman dia lah, falsafah dia nya. Ruh Tuhan tu ada dalam. Kalau suara sedap penyanyi tu, boleh jadi akhirnya dia akan buat patung, dan patung tu akan disebut. Sebab apa? Setiap yang menarik, yang sedap, yang comel, Tuhan masuk situ sementara waktu. Jadi comel pun kelebihan juga, Tuhan juga. Khasiat ada, Tuhan juga. Khasiat ada kelebihan. Jadi segala-gala hak lain lebih, kita tak lebih. Siapa lembu tu lebih? Sebab apa? Dia beri susu kita. Kepada hak susah-susah tu, tahi lembu tu dia tepek-tepek dah. Dia buat ni macam apa ni? Kayu api. Kayu api. Buat masak, buat kapung dia tu kan. Lagu tu. Lembu banyak faedah dia. Boleh buat gala, boleh buat gini-gini. Jadi Tuhan. Jadi hak tidak Tuhan je manusia. Hak lain semua Tuhan belaka. Boleh jadi Tuhan. Manusia ni paling hina. Thumma radadnahu asfala safilin. Ni lah maksud ayat. Kemudian kami kembalikan manusia jadi jatuh serendah-rendahnya manusia. Sepatutnya kalau nak kira dia tu lah paling, kalau nak kira lah hak lebih patut kalau nak kata nak jadi Tuhan, lebih menasabahnya. Tapi tidak, dia ni jadi hamba, hak lain semua Tuhan. Syirik lah tu. Semua hak agama lain ni tak sedut kata lah dia tak ada syirik. Dia ada syirik, mesti dia ada. Islam saja agama tauhid, hak lain tak ada dah, tak ada. Walaupun dulu asalnya tauhid, tapi tak ada. Hak ada dalam dunia ni, dia mesti ada syirik. Kok mana-mana. Sebab itulah dalam ayat dia sebut makna syirik di sini selain Islam. Kalau tidak Islam, syirik lah. Akibat dia tengok tadi, nyanyilah kepada satu golongan. Nak ibadat, Allah susahlah ibadatnya. Ibadat apa? Tapi buat nyanyi, buat seksa diri sendiri. Seksa diri sendiri tu tak makan lah. Tak makan. Dia adalah sistem dia pula. Sistem yoga dia, sistem macam-macam lah. Tapasya dia panggil. Hak ni sampai sebulan tak makan, tak apa lah, tak mati. Tapi nyaku, dah tak makan. Nyaku, dia ada cara-cara pernafasan dia tu, cara dia tu. Memanglah ada kelebihan juga tu. Tetapi nak ceritanya, siapa suruh siapa gitu mau tu nak merapatkan diri dengan Tuhan tu, siapa tak boleh makan benda-benda hak sedap. Tak boleh makan ayam, tak boleh makan gotu, tak boleh makan gotu. Siapa suruh? Tidak kau nyanyi tu segolongan manusia tak boleh makan benda-benda ni. Kita ni kalau ada hak tak boleh makan sikit je, hak nak makan boleh tahan nak makan. Ni pok-pok Hindu, pok-pok Jain saat ni tak makan setiap yang bernyawa. Situ pula nyanyi. Dari segitu pula nyanyi. Tak makan. Ikan tak makan. Ayam tak makan. Lembu tak. Lembu tu Tuhan tak. Apa ni, kubah tak makan. Semua tak makan. Burung tak makan. Tak makan belaka. Tak makan belaka. Nyanyikan kepada orang. Mati ke puluh orang. Rela mati ke puluh orang. Tak makan benda tu. Padahal kita tengok di negeri dia, burung-burung besar-besar lah. Tapi tak boleh bunuh, tak boleh bedil, tak boleh apa. Lebih daripada bukan nak hapus, bukan nak terhapus benda tu, lebih hak. Orang tanaman, orang tanam apa, rusak apa ni, pergi makan kau binatang-binatang, tak boleh bunuh. Dia bukan tak boleh bunuh. Jadi manusia ni jadi susah kerana benda lain. Tak ada satu jalan untuk penyelesaian. Tidak kau buat nyanyi kepada manusia tu dengan dibawa agama yang seperti itu. Syirik
Kalau kita perhati agama tu apa dia? Syirik. Kristian kita tengok, hak moleknya kata dia. Jadi sepupu padri boleh juga. Kalau tidak sepupu padri itu pun jadi Kristiannya, tapi tidak dekat dengan Tuhan lah. Tidak dekat lah maqam dia tu dengan Tuhan. Hak nak dekat je lagu mana? Jadi sepupu padri tu jadi sepupu nas dia. Tu hak perempuan dia. Hak tu tak menikah. Tak menikah, pakai pakaian putih. Tak menikah, sama hidup. Hak moleknya tak menikah. Lepas tu hak belakang tu berlaku tak sakit lah. Hak tu hak sahih. Dan kalau kira hak ikut betul, hak ikut betul. Tidak kau nyai tu. Apa dia suruh tak menikah? Dari segi logik pun tak pernah sabar dah. Kan dia hak ju, hak baik kan. Hak baik ni biar tak ada keturunan. Hak jahat ni biar ada keturunan. Lepas tu lagu mana nak seimbang dunia ni? Lagu mana nak lahir padri sepo dia tu pula? Kalau lagu tu tengok nyanyi tak betul selalu sistem ni. Tak betul berjalan. Sebab apa? Sebab tidak Islam, syirik. Sebab Kristian memang syirik. Dia kata Nabi Isa tu begini-gini, syirik. Jadi tak betul berjalan juga. Hidup mewah tak boleh, hidup mewah, tak boleh. Kalau mati bini tak boleh menikah dah sampai bila. Mati tok lelaki tak boleh menikah. Kristian pun lagu tu juga. Kalau dia tak buat lagu tu, dia langgar ajaran dia. Bapa ni nyanyi belakang ni. Katakanlah kalau orang tu ni bukan agama Kristian saja, agama banyaklah agama lain. Kalau mati baru nikah. Kemarin mati tak boleh nikah. Semua hidup. Tu pakai pakaian putih, gitu putih semua. Nak suka sepuluh orang lain tak boleh. Siapa dia ajar lagu tu? Agama lah ajar. Tidak zalim lagu tu. Paling besar lah zalim. Sebab orang anggap taat zalim. Kezaliman tu tak apalah kita lagu ni pun. Mati ke bulu orang pun tak apa, tak makan. Moga kita taatkan ni ikut agama ni. Burung ada tu, daging burung depan tu. Burung ayah panggang ada depan, tak makan, mati kediri. Tak apa kerana ikut agama. Tak nyanyi lagu tu. Jelas tu nampak nyanyi. Nak tengok kok mana? Tengok kalau apa sudut sekali. Agama Kristian hanya ajar agama Kristian lah, kita kata lebih tersebar meluas. Sebaran dia pun lebih kuat. Dakwah dia tu lebih kuat. Cuba tengok. Dia hanya royak cara beribadat. Cara beribadat tu pun kalau kita tanya dia, tak boleh royak juga. Seperti kita ni, Nabi semaya lagu ni. Sebelum ni ambil air semaya ni lagu ni. Kena gini. Kata jelas tu daripada awal sampai akhir. Sosok perkara tu jelas. Ada bukti, ada dalil, ada panduan. Kalau hak dia tak ada. Kalau lah orang ni jenis mikir sikit, yolah kau ni. Kalau baca memang nampak lalu lah. Siapa dia buat ni? Bila start? Sebelum pada ni tak ada. Lepas tu boleh diyakini kau benda ni. Nyanyi kau orang tu. Kita kata lagu ni cara nak sembah Tuhan. Dia tu habis-habis gerai lah. Ikhlasnya. Kira-kiranya betul dah lah. Khusyuknya. Tak betul. Tak betul. Duduk ibadat dengan cara tak betul. Jadi hak ibadat tu pun, kalau kita nak cari mari mana dalam kitab dia royak mana yang buat lagu ni ni. Yang mana kalau ketika nak muja ni kena pasal muzik, kena gini-gini ni mari mana? Tak boleh nak royak. Tak tahu mana pucuk dia. Buat nyanyi. Kalau dalam kehidupan ni tak ada langsung lah kehidupan. Dalam bab ekonomi, bab politik, bab nak meretah, bab gitu gini tak ada panduan. Tak ada panduan. Dan mungkin Nabi Isa tu mengikut kepercayaannya, dan apa yang diperkenalkan kepada orang ramai ni, Nabi Isa tu tidak nikah. Nabi Isa tu tidak pernah memerintah. Macam mana kita nak ikut dia? Panduan kita nak dapat lagu mana daripada dia? Dia tak pernah memerintah. Kadang-kadang orang yang tidak pernah memerintah dia kecek saja, sedap boleh. Ni kecek pun tak ada. Tak aja royak panduan dalam bentuk teori pun tak ada. Apatah lagi dalam bentuk praktikal. Macam mana kita nak ikut? Lepas tu kalau kita buat lagu lain lah, mungkin salah mungkin. Jadi teranyai mana-mana pihak dengan perbuatan kita ni, dengan sistem yang kita buat sini. Mungkin lagu tu kan mungkin. Jadi nyaya pula. Tidak ke agama tu nyaya membiarkan manusia ni meraba-raba dalam kehidupan. Nak ibadat pun tak tahu mana. Hak Kristian saat ni hak pergi ke gereja makan riba tu buat tu. Riba tu tidak masalah kau kan. Sistem dia lah kata boleh. Moga dia fikirkan akal manusia kata molek.
Moga kita beri butai ke dia. Kalau tidak, kita boleh makna kau yang untung kita. Jadi kalau dia buta, dia bayar lebih. Nasabah lah moga kita piti tak ada dengan kita. Kan logik dari satu sekali lalu nasabah juga. Tapi kalau agama Islam, logik kita kata dah. Kita kata tidak semestinya kalau ada dengan kita tu dapat untung, boleh jadi kau rugi, curi kau kan? Boleh jadi, kemungkinan tu banyak. Hang boleh jadi piti tu hang. Mujur beri buta kau kan? Itu logik kita. Logik kita. Lepas tu hak kita kata untung ni bukan untung ni hak dunia saja. Untung sebab kita ada lagi kehidupan selain daripada dunia. Orang panggil pahala hak tu. Jadi kadang-kadang untung ni kita nak kan, tidak untung selalu. 10 tahun akan datang. Hak tu yang melabur, yang apa ni, masuk faham macam-macam ni. Nah, kadang nak 20 tahun akan datang. Orang Islam ni wawasan dia bukan 20 tahun ke depan. Bukan 50 tahun ke depan. Lepas mati ada lagi. Tu wawasan dia. Jadi kan molek tu, peraturan tu dia tak ada. Hak ekonomi ikutlah, buatlah, ikutlah, fikir dirilah lagu mana. Jadi fikir sendiri tu sampai beratus-ratus tahun duk pakai cara riba ni buat nyaya kok kan. Tumbuhlah sistem bank di mana-mana. Hakikatnya duduk isap darah orang. Hakikatnya. Itu tidak buat nyaya. Puncanya ke dia? Syiriklah. Kalau beragama Islam tak ada benda lagu tu ayat ada. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Tu kan? Kalau ikut pun ikut dengan jelas, tak ikut pun tak ikut dengan terang juga. Jelas. Tahu dosa benda ni. Dalam Quran sendiri ada. Tahu. Nak buat juga ikutlah. Itu soalan lain. Masalahnya orang lain tak ada. Tak ada payah. Duduk buat ikut serah. Tidakkah nyai orang ni dalam kehidupan dari segi tu, dari segi mana-mana pun kalau kita tengok, dari segi nikah kahwin, dari segi gapo semua, kerana syirik lah hakikatnya, maka banyak berlaku kezaliman dalam dunia, kezaliman yang lain, sama ada kezaliman kepada orang atau kezaliman kepada diri sendiri. Kalau sebab kata tadi, kau ni tak boleh makan, kena buat gini, sebenarnya buat nyaya kepada diri sendiri. Hak ni lah dia katakan inna syirka la zulmun azim. Sahabat duduk ingat kau tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Tu kezaliman yang lainnya ada salah silap lagu tu. Moga duduk dalam masyarakat ni, duduk dalam keluarga, duduk nyadalah. Dia faham mengikut hak zahir. Hak zahir itu tidak salah. Sebab begitulah hak kebanyakan yang dipahami. Rupanya nak beri ilmu yang lebih tinggi lagi kepada mereka. Kezaliman hak sebenarnya bukan hak tu, hak kamu faham tu. Kezaliman hak sebenarnya hak lain ada lagi. Hak ni hak sebenar. Inilah yang ditugaskan aku memeranginya, iaitu syirik. Pada sesoalan gitulah. Nabi-nabi mari semua duk tekan hak tu. Kena tauhid, tak boleh syirik. Kita nampak dari segi tauhid syirik ni agama saja, tidak. Kesan dia tu dalam masyarakat, dalam segala-galanya pergi kesan dia. Dalam semua sistem. Akibat dia. Jadi hina diri kita, buat nyaya kepada diri kita, hina diri. Sebab itulah dia kata inna syirka la zulmun azim. Jadi yang sahabat tu faham, tidak mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman tu. Dia faham kezaliman tu hak sepatutnya tadi umum. Mana kezaliman, dia faham mana? Dia faham daripada ni, kalau orang mengaji Arab dia tahulah, sebab orang Arab ni sahabat-sahabat tu dia Arab, dia faham selalu nakirah fi siyaqin nafi. Kita masuk sikitlah waktu tu. Ni alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Itu nakirah. Atas hak tu sebutir kita nak pegang tu. Itu nakirah. Nakirah ni duduk selepas daripada lam yalbisu. Lam. Kalau nakirah selepas daripada nafi ni, dia memberi makna umum. Kalau umum luah makna kezaliman ni, siapa dia nak terlepas daripada kezaliman itu? Kezaliman kepada, mungkinlah ada salah silap, kezaliman kepada diri sendiri, siapa dia nak terlepas lagu tu? Maknanya kalau dia pakai kezaliman itu dengan makna luah.
Tu sah. Dari satu segi. Atas hak tu sebutir, Nabi sallallahu alaihi wasallam faham. Nabi sallallahu alaihi wasallam faham dah. Ayat ni dia tidak bercanggah dengan ayat yang lain. Tidak. Bahkan di sini ni, dalam ayat ni sendiri ni sudah ada menunjukkan kepada zulmin. Hak dalam ni, hak kita baca ni, zulmin duna zulmin. Zulmin yang kedua. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Zulmin yang kedua. Sini ni maksud dia hanya gitu dah. Zulmin yang kedua ni iaitu syirik. Mana dia? Ni zulmin. Babu zulmin duna zulm. Kezaliman di bawah kezaliman yang sebenar. Kezaliman yang sebenar tu syirik lah. Kezaliman yang kedua. Dalam ayat ni maksudnya kezaliman yang kedua tu dah. Cuma sahabat duduk ingat kau kezaliman hak biasa. Kezaliman hak biasa, hak orang semua maklum. Apa harta orang, buat nyaya kau orang. Hak tu. Sahabat dia faham gitu. Sebenarnya dalam ayat ni dia ayat gitu dah. Makna gitu dah. Makna gitu tu ambil mana? Kalaulah tak ada ni. Tak ada Allah Subhanahu Wa Taala waktu ni innasyirka la zulmun azim. Tak ada ni, pada dah tu sebenarnya. Bagi orang yang mengaji Arab sungguh. Mengaji balaghah gapo tu, dia faham. Sebab apa? Nakirah di sini lit ta'zim. Kadang-kadang isim nakirah ni isim nakirah lah ni bizulmin ni. Dia ada bagi dua tu. Tapi tidak semua bagi dua tu isim nakirah belaka ada juga. Ni kena mengaji Arab lah ni. Bagi dua tu. Salah satu tanda dia lah. Ni dia isim nakirah. Isim nakirah ni dia digunakan macam-macam maksudnya. Ada kalanya dengan makna ni, ada kalanya dengan makna ni, ada kalanya dengan makna ni. Nak tahu makna ni, orang mengaji ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ni satu cabang dalam ilmu balaghah. Ni dengan makna. Di sini zulmi ni dengan makna kezaliman yang besar dah. Sebab nakirah ni nakirah lit ta'zim. Nakirah tu ada banyak makna. Di sini nakirah lit ta'zim. Sebab tu ayat yang lain la zulmun azim. Dia waktu bid dah. Azim tu. Azim tu. Dia waktu bid dah. Gitu. Banyak dalam Quran, begitu juga dalam hadis dia guna benda-benda gini. Dan benda gini baru boleh merasai kemanisannya kepada orang yang memang ngaji. Orang yang tidak ngaji kita royak gitu, payah nak faham. Hak ngaji dia faham. Kalau royak lagu nakirah ni banyak makna. Di sini dengan makna gitu dah. Kalau katakanlah tak ada innasyirka la zulmun azim pun sudah ada dah isyarat di sini. Tetapi oleh kerana mungkin tidak jelas kepada setengah-setengah orang, perlu ada ayat yang lain yang lebih dengan terang menyebutkannya, iaitu innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Syirik inilah sebenarnya punca kezaliman. Dan kalau ada syirik ni sama ada besar ke kecil ke, jali ke khafi ke, dia menyebabkan tidak tenang dunia ni, tidak aman. Dan kalau iman yang sebenar tidak bercampur bau dengan syirik, baru dia jadi aman. Hak dalam ayat ni kata ulaika lahumul am, mereka lah mendapat kedamaian, ketenangan. Hak ni hak dapat, mereka lah orang yang terpimpin sebenar dalam arti kata yang sebenarnya. Kalau tidak, mana ada yang kita duduk tengok bapa yang orang Islam ni, mana yang tidak tenang, serabut baloh macam-macam kan, bercelaru ni apa? Sebab pada hakikatnya ada lagi syirik. Tidak kau syirik dengan iman ni tak boleh duduk sekali. Dia bercampur baru lah. Bercampur baru. Boleh bercampur. Sekurang-kurangnya syirik khafi. Hak tu ada. Syirik khafi orang panggil. Syirik yang tersembunyi. Bukan syirik nyata. Syirik nyata ni memang macam sembah berhala ke apa tu, nyata lah. Hak tu mana ada orang Islam buatnya. Kira-kiranya tak ada lah. Hak tu. Kecuali pokok murjiah tak tahulah. Kalau orang Islam betul ni tak ada. Tak akan ada yang buat gitu. Tetapi hak adanya ke dia? Ini bergantung kepada pitih sangat, bergantung kepada ibu bapa sangat, bergantung kepada keluarga sangat, bergantung kepada ubak sangat. Jadi sehingga
Jadi hilang hak ketenangan, hak sebenar, tempat pergantungan yang sebenarnya. Kata Tuhan tu Maha memberi rezeki, Tuhan tu Maha kaya, Tuhan tu Maha memberi, Wahhab, Razak, macam-macam lagi. Bila nama Tuhan tu hak dari segi bui, dah tahu dah gitu. Apa ya kita susah hati sangat? Tapi yang susah, maknanya kita ada. Hak tu ya jadi tak tenang tu. Sebab tu ya kata tak tenang sana ni. Cuba kalau gantung sungguh, tak tenang. Sebab tu sahabat-sahabat dulu, Nabi dulu, apa ya dia boleh gapa-gapa pun mudah je nak. Kalau kita ketakkan lah tu, nak pergi perang pun ketak. Dia suka. Tak boleh pergi perang tu jerit. Bukan jerit kerana pergi perang dah. Tara a'yunahum tafidhu minad dam'i. Kamu tengok buat-buat ni dia mengalir air mata dia. Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Pasal sedih, tak boleh nak bui. Sumbangan apa-apa. Orang nak pergi perang, nak pergi sendiri tak boleh. Pasal apa? Tepok ni, cacat ni, tak boleh nak pergi. Jerit. Lagu tu. Sebab apa yang gitu? Kalau bui harta tak ada pusing, tak ada gap. Dia sapa ke peringkat tu dah tu. Tidak ada campur aduk iman itu dengan syirik. Buktinya dalam Quran di tempat yang lain, Allah SWT menyebutkan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka ni beriman melainkan dalam keadaan musyrik. Tuhan sendiri pun kata bila-bila beriman tu ada syirik. Syirik hak mana? Bukan syirik jali. Kalau syirik jali hilanglah iman itu. Mana syirik khafi saat ni? Syirik hak senyap-senyap. Hak sebenarnya hak banyak peringkat tadi. Syirik banyak peringkat, kufur banyak peringkat. Hak sebenarnya tidak sesuai dengan orang Islam. Hak tu sepatutnya ada pada orang kafir, ada pada orang musyrik, tiba-tiba ada juga pada orang Islam. Maka kerana itulah tidak ada keamanan, tidak ada kedamaian. Kata percaya kepada akhirat, tapi ketika duk buat tu Islam, semaya, hak dari segi semaya tu payah, tapi menipulah gapo. Macam tak takutlah kepada akhirat, kepada neraka tu. Tapi kata neraka tu ada, percaya. Rukun iman ke percaya. Tapi dari segi perbuatan tu macam perbuatan orang kafir, hak tidak percaya. Macam perbuatan orang musyrik, hak tidak percaya. Sebab itulah yang jadi tidak tenang. Tuhan kata hak tenang ni orang mukmin yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, dengan zulm. Zulm ni maksudnya syirik. Syirik ni mana unsur-unsur syirik. Bukan makna jadi musyrik, tak. Boleh jadi mana seseorang tu dia orang Islam, tetapi ada banyak unsur-unsur syirik dalam dia. Unsur-unsur syirik ni walaupun banyak, tidaklah mengeluarkan dia daripada Islam, tak. Tapi unsur-unsur ni tak pernah sabar, tak sesuai ada pada dia. Dan oleh kerana maksud sebenar orang Islam ni tidak nak ada dengan ada unsur-unsur tadi, maka ada dia tak ada guna mana. Sebuah pokok tapi tidak berbuah. Sepatutnya diharapkan daripada pokok tu mengeluarkan buah ni, keluar buah lagu lain. Kalau ada kalau gitu. Sebab tu kata tidak sesuai. Kalau kejadian hak ni alam semesta ni tu semua Tuhan walahu aslama man fis samawati wal ardh. Tunduk kepada Allah segala langit dan di bumi. Pokok kayu Tuhan kata pokok dia sama-sama. Tak using dah kita lagu lain dah. Kalau tak ada pokok durian nak tubik gol lain, tak ada using. Kalau gol lain, binatang pun lagu tu juga, semua tunduk belaka. Tau'an wa karha. Tau'an wa karha, sama ada dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Dengan terpaksa. Hak dengan terpaksa ni hak kejadian-kejadian lain. Kejadian-kejadian lah, pokok kayu, binatang, macam-macam lah, bintang, bumi, duk musni dengan cara dia ni. Hak tu dia tak ada pilihan. Tuhan tidak buat ada pilihan pada makhluk-makhluk dia. Manusia ni kalau nak ada, tunduk dengan tau'an, dengan sukarela manusia. Hak tak asyik tunduk pun manusia je boleh dengan sukarela. Boleh dengan sukarela saat ni. Jadi kalau kita perhatikan di sini, semuanya tunduk. Kita saat ni kata tunduk, tidak tunduk hakikatnya. Hak sepatutnya kita tunduk manusia ni, supaya dengan benda-benda lain juga lah. Manusia ni
sepatutnya boleh buat benda baik lebih daripada benda-benda lain. Sebab kalau benda lain sekara jadi, ataupun beberapa perkara. Manusia ni boleh buat 1000 perkara hasil dia. Hasil dia kalau dia guna molek, hak sepatutnya mengeluarkan macam-macam hasil yang baik, tiba-tiba buat keluar hasil yang tidak baik. Kalau benda lain kita tidak boleh menduga, tidak akan duga lagu, tidak akan harap lah, tidak akan bimbang akan keluar benda lain. Tapi manusia tidak gitu. Sebab apa? Dia ada dengan sukarela pun boleh, boleh jadi tak save pun boleh juga. Dia tidak ada hak paksa saja. Dengan terpaksa tak ada manusia. Tuhan bui sementara dalam dunia ni ada pilihan. Nak tunduk kau tak tunduk. Tidak semua muka lain. Kalau muka lain lagu tu lah dia. Kita ni ada pilihan. Ada nak cuba, nak teraga tu, nak teraga ni. Maka adalah kemajuan. Misalnya dalam bab masukkan, oh lagu ni. Kalau binatang tak ada. Tak ada pilihan. Diharapkan daripada manusia ni, apabila mukmin ke apa dia, mengeluarkan hasil dia. Tiba-tiba dengan adanya penyakit ni, penyakit syirik ni, dia tidak mengeluarkan hasil. Sehingga diri dia sendiri pun jadi tak molek, tidak aman. Bila tidak aman diri dia, orang lain nak aman lagu mana daripada dia? Tak tercapai maksud sebenarnya. Ada saja. Tu yang tak sahnya. Yang duduk belajar Quran, duduk belajar hadis ni nak beri makna lah dalam kehidupan kita. Beri makna, arti kehidupan kita. Gapo dia sepatutnya sebagai manusia. Gapo dia sepatutnya sebagai manusia Muslim. Sepatutnya. Dan manusia Muslim dia baru berguna betul apabila dia lagu mana. Kalau dia dalam keadaan ada bercampur adu dengan syirik ni, tak boleh nak arah. Tak boleh nak arah. Boleh jadi ialah dia tu kita panggil orang Islam. Tetapi Islam harap kepada dia tu sepatutnya dia buat, tak ada. Tak boleh nak arah. Sebab tak boleh nak tupai dia segitu. Kita tengok dari sudut, banyak sudut lah. Gapo dia? Hak molek-molek saja Islam. Hak tak molek tu tak ada. Tiba-tiba kalau ada hak tak molek banyak, hak molek sikit. Serupa dengan orang lain lah. Tu dia katakan serupa dengan syirik, serupa dengan kafir, serupa dengan gitu gini, itulah bendanya. Sebab hakikatnya tidak sesuai dengan Islam. Sesuainya dengan syirik, sesuainya dengan kafir. Gitulah. Lepas tu nampaknya hak lain-lain tu ada lagi, tetapi sekat tu dululah, sekat ni lewat dah. Wallahualam. Alhamdulillah. Banyak kau ni kena nak. Jadi hari ni kita dapat penjelasan yang agak panjang lebar berhubung dengan syirik dan zalim. Saya ada soalan tapi dah masa dah.